Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan tarikh tasyrik Islami. Yang kita peringatkan sebab baru ni bila start kelas diploma sebut berkenaan usul fiqh. Jadi ada abang kita tanya, dia kata apa beza tarikh tasyrik dengan usul fiqh. Dia beza dia adalah usul fiqh tu adalah ilmu untuk cara mengeluarkan hukum daripada dalil-dalil. Tapi sedangkan tarikh tasyrik ni pula adalah tarikh memberitahu tentang kita sejarah macam mana penggubalan syariah Islam. Macam kita kata, kita bincang dulu zaman Nabi SAW selama 23 tahun sepanjang turunnya Al-Quran. Ketika itu adalah zaman di mana disyariatkan. Kemudian lepas tu kita masuk zaman para sahabat, zaman di mana pembentukan fiqh bukan mazhab kat situ di mana daripada apa yang Nabi sabdakan ataupun Allah turunkan, kita tengok tunjukkan atau kita berikan contoh-contoh macam mana para sahabat memahami dalil-dalil tersebut. Ada mereka bersepakat, ada mereka bercanggahan. Perkara mereka bersepakat jadi ijma', di mana kita kata bahkan jadi satu sumber daripada pensyariatan. Sebab tu kita sebut Quran, Sunnah, ketiga ijma' kan. Apa para sahabat bersepakat, maka ia masuk dalam satu penggubalan yang khusus. Cuma waktu kita bincang berkenaan percanggahan mereka dan perkara-perkara tertentu, ada beberapa tajuk kita ambil, itu 9 tajuk lebih kurang. Kita tunjukkan macam mana percanggahan tersebut, kita kata dalam keadaan mereka memahami dalil. Jadi sebab tu tajuk kita yang baru kita masuk pada 2 minggu yang lalu, 9 minggu yang lalu adalah berkaitan dengan tajuk kenapa mereka bercanggahan. First yang kita ambil itu adalah mereka perbezaan mereka dari sudut perbezaan mereka dari sudut kefahaman apa yang disimpulkan oleh Al-Quran. Itu yang pertama sekali. Mana apa yang Quran datangkan datang secara rumusan, maka apa mereka faham. Dan memang kita perbezaan pemahaman mereka, sebab kita tahu bahawa dalam bahasa Arab kalimah tu ada, cuma berapa banyak yang luas kepada mereka untuk tahu. Itu kita tak boleh samakan, sebab ialah ada para sahabat yang travel banyak tempat dan negara, berjumpa dengan banyak orang daripada berbagai negara. Ada para sahabat yang tak jumpa. Sehingga sebab itu pengetahuan bahasa Arab juga main peranan dalam perkara ni. Diorang tak ada bahasa Arab, tapi tak semestinya. Sebab contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah sekali berkhutbah, dia baca surah Abasa di atas mimbar. Memang kadang-kadang imam hatta Nabi sendiri SAW dalam khutbah baginda, kadang-kadang baginda baca surah tertentu je. Dia surah Qaf kan, Nabi baca surah dia madai lah. Kebetulan orang Arab memang tahu, faham kan, dengar dan tahu. Adapun kita kalau baca Quran tu alamatnya tidur lah kan orang kan. Apa benda dibaca imam kan, terjemah sepatah-sepatah, salah juga. Jadi kita kata kerana memang macam tu cara mereka berkhutbah. So Umar baca surah Abasa sampai kepada ayat wa fakihatan wa abba. Fakihah dia tahu, mana buah-buahan yang kita makan dengan ni, dia panggil fakihah. Kemudian abba dia tak tahu. Dia tak tahu macam abba ni apa. Lama dia diam sekejap, lepas tu dia tinggalkan. Dia kata ini takalluf. Ini adalah takalluf, perbuatan sibuk nak cari, ini takalluf, ditinggalkan. Sedangkan abba ni, sebagian para sahabat macam Ibn Abbas tahu maksud dia pokok-pokok renek, pokok-pokok rumput-rumput yang hijau, rumput-rumput yang makanan binatang ternakan. Bahkan di Yaman, nama satu kawasan dia panggil Ib, daripada Hamzah Ba kan, dia usul kalimah yang sama. Maksud dia kawasan tersebut dipanggil Ib sebab bila musim hujan dia akan hijau.
bukit yang coklat tu, yang apa batu tu akan tumbuh pokok kaktus dan sebagainya. Dia hijau musim tertentu, panggil ib. Kawasan panggil ib. Dia tanah Arab kebanyakan gunung dia bukan macam gunung kita. Bukit dia tu menjabal lah, bukit batu. Tak ada pokok, kosong. Unless macam kawasan tu lah, dia panggil apa? Dia digelar liwa'ul akhdar, kawasan apa, benteng hijau, kawasan ib. Jadi kalimat abba tu maksudnya pokok renek, tapi Umar tak tahu. Ada para sahabat tahu, ada sahabat tak tahu. Jadi dengan sebab itu apa yang disimpulkan oleh Al-Quran Karim daripada kalimah-kalimah, kita kata diorang akan ada perbezaan berdasarkan kepada masalah bahasa Arab. Bahasa Arab asal tadi Jadi bila Quran datang secara rumusan, diorang kat situ ada yang tak tahu. Okey. Itu pertama sebab kenapa khilaf berlaku. Okay, kedua kita akan masuk hari ni adalah perbezaan mereka ni, punca mereka mereka bercanggahan ni adalah kerana perbezaan mereka dalam mendengar daripada Nabi SAW. Perbezaan mereka dalam mendengar daripada Nabi SAW. Okey. Okey. Dia kata dan juga demikian juga dalam bersungguh-sungguh atau pencarian dalam mengambil sunnah serta ijtihad dalam memahami sunnah itu sendiri. Kerana itu banyak contoh. Okey, pertama kita ambil contoh macam perbezaan para sahabat dan mendengar daripada Nabi SAW. Bahawa bahawa kadang-kadang bahawa seorang sahabat tu kadang-kala telah mendengar telah mendengar satu hukum atau fatwa daripada Rasulullah SAW. Namun begitu tidak mendengar orang lain akan hadis tersebut. Lalu orang yang tak mendengar tadi akan berijtihad dengan pendapat dia. Dan juga orang yang tak mendengar tu mungkin bertepatan ijtihad dia dengan hadis. Kadang-kadang dia cuba nak memahami, dia cuba nak mengeluarkan dengan result bagi hukum. Dia mungkin sampai kepada hujung tu kepada apa yang Nabi sabdakan, mungkin. Kerana saya jumpa orang jugalah, cuma kita tak boleh buat perangai macam ni. Dia cuba fikir sendiri, kadang-kadang cakap dia tu bertepatan macam Quran atau hadis, kadang-kadang. Tapi itu dalam agama tak boleh jadi. Pasal kita pernah sebutkan bahawa masalah hukum dalam agama ni dia bukan berdasar kebetulan. Dia berdasar pada fakta. Selagi mana ada dalil, ada nas, tidak ada ijtihad di hadapan nas. Cuma masalah sekarang ni bila diorang tak dapat nas tadi, tak dengar. Dan memang para sahabat zaman dahulu memang ada sibuk dengan penjagaan dia, penternakan dia. Bahkan ada orang macam Umar sendiri, Ibn Khattab anhu, dia selang-seli datang jumpa Nabi dengan jiran dia. Dia gila-gila. Dia tinggal luar daripada kawasan Masjid Nabawi. Tak tinggal dekat dengan Nabi. Abu Bakar sendiri pun rumah dia jauh. Bahkan pada pagi wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar datang dari luar. Solat pagi tu ada, kemudian Abu Bakar keluar, datang balik tu baru tahu Nabi wafat. So nak fahamkan bahawa memang para sahabat Nabi SAW tidaklah duduk 24/7 depan Nabi. Unless orang tentulah macam Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Cuma dia punya kedudukan ketika keluar Nabi berperang dan sebagainya, mungkin tak follow lah. So dia umur dia kecil. Ada para sahabat macam Abu Hurairah radhiyallahu anhu duduk dengan Nabi, kita kata cuma bertahunnya, 4 tahun lebih kurang. Tapi dia duduk, dia kata orang lain semua sibuk berladang, berternak, menyaga, aku duduk dengan Nabi SAW. Sebab tu dia tahu banyak. Walaupun banyak geng apa anti hadis, cuba gunakan alasan, dia kata baru masuk Islam dia banyak. Dia berdasar pada konteks tadi lah, adakah dia nak mencerita atau tidak. Okey. Jadi dan kadang-kadang ijtihad sahabat yang tak dengar hadis tersebut mungkin menyanggahi akan hadis berkenaan. Jadi contohnya macam hukum minta izin di si Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari pernah datang jumpa Umar lepas Nabi wafat. Dia datang, Assalamualaikum. Kemudian Assalamualaikum. Dia 3 kali dia minta terbelah. Dia nak minta izin 3 kali. Kita kalau tingtong rumah orang tu sampai bangun lah. Kita tingtong rumah orang tu ketang sampai dia bangun. Ya. Kalau ikut pada Abu Musa al-Asy'ari tu, dia bagi minta izin 3 kali kena dibelah. Dan kisah tersebut sebenarnya cerita dia Umar keluar rumah tengok dia tak ada. Umar jumpa dia kemudian. Pasal Abu Musa al-Asy'ari terkenal zaman Nabi hidup pun sallallahu alaihi wasallam, dia punya suara sedap. Dia orang yang baca Quran Nabi menangis. Bahkan Nabi suruh dia baca. Dia kata, Rasulullah, adakah aku baca Quran pada engkau sedangkan Quran turun pada engkau? Nak baca pada engkau apa? Nabi kata, aku suka, aku nak dengar. Dan dia baca Quran, Nabi menangis. Bahkan bacaan dia sedap.
Bukan sebab taranum. Kena betul kali dia membaca suara dia sedap. Dia kalau orang tu suara sedap lah. Yang tak sedap suara nak macam mana? Yang tak payah jadi belajar lagu. Pasal kadang-kadang banyak orang salah faham. Dia kata tak sedap tapi kita boleh buat sedap. Mana tiru lagu orang. Yang orang buat taranum tu kan, panjang pendek mat tak ikut pun tajwid. Asal dia akan langgar. 6 jadi 12. Dengung 2 jadi 5 jadi 8. Itu yang tuan-tuan dengar tu. Billah kan. Dia macam tu. Saya tengok Ustaz Fasan kena kot. Dia pergi sebut perkara ni dekat apa? Satu surau. Bukan dekat Baitul Salam. Kena kecam habis kan. Tapi bila orang menyampuk, saya menyampuk jugalah. Saya kata siapa kata taranum daripada Islam bawa daripada kitab ulum Quran. Kitab ulum Quran, bila kita belajar ulum Quran, memang dalam tu patutnya ada lah. Kan ada ilmu tajwid, ada ilmu tulisan, ada ilmu semua sekali ada kat situ. Tulisan Quran, hafalan Quran semua ada. So jadi tak ada taranum dalam tu. Bukan, dia daripada penyanyi-penyanyi, ahli muzik, tukang muzik daripada Parsi. Sebab tu Nahwan, Bayati, itu nama bersempena bandar-bandar di Parsi. Tak ada kaitan dengan Islam pun asalnya. Sebab dulu raja-raja suka dengar lagu, perempuan menyanyi. Tapi bila masuk Islam, tak boleh dengar dah nyanyian tu. So dia nak Quran dibaca dengan bentuk itu. Mengaji secara tartil tu maksudnya apa? Tartil tu dengan betul, dengan macam kalau kita baca contoh macam apa? Macam bacaan Sa'ad Al-Ghamidi kan. Itu macam tartil tu. Tartil lah. Tartil tu cukup-cukup je, kita tak ada sampai bentuk macam macam ada pos-pos kan. Ya you dia macam tu kan, dia macam tu kan. Saya kata belajar sikit. Almarhum bapak saya dulu qari, belajar dengan Ismail Hashim dan sebagainya. Memang bapak saya musabaqah Quran, kalau berpolis dia menang. Ada piala kat rumah. Bapak saya kebetulan keluarga bapak saya dulu memang atuk kami dulu ustaz, guru Al-Quran, guru agama dekat kampung dulu. Cuma bapak saya jadi polis. Dia berapa orang jadi polis? 2 orang kot. 2 orang. Anak dia jadi ustaz, adik-beradik dia jadi ustaz, 1, 2 orang. Tapi yang heran Ustaz, masa tilawah Al-Quran, yang hakim-hakim semua datang ulama-ulama tersohor. Sohor tu yang main terlibat dengan taranum je. Sebenarnya cerita dia, saya belajar dekat Sudan, taranum tak wujud. Saya belajar dekat Yaman, taranum tak wujud. Saya belajar kat kawan-kawan belajar kat Saudi, taranum tak wujud. Pergi Pakistan, taranum tak ada. Bahkan orang yang masuk musabaqah tu dia ada standard macam belajar silat ni lah, silat olahraga. Kita belajar silat. Bila masuk olahraga, dia point untuk pukul orang tu dia ada point dia. Pukul macam ni, gaya macam ni, tangan-tangan gitu-gitu je. Tapi masalah tepis ke apa, dia ada point dia, markah dia. Kalau untuk pakai buah betul, mana boleh, pasal dia ikut silat betul, ada kunci. Silat olahraga mana ada kunci? Beza, contoh beza silat. Macam ni saya berkata, beza silat dengan antara masyarakat yang lain adalah silat Melayu dia suka kunci. Dalam isu olahraga mana ada kunci? Tak nampak kunci maksudnya dia lock orang tu. Mana orang tu tumbuk kan, nanti kejap dia lock. Dia takkan sentuh. Maksudnya dalam boxing mana boleh lock? Fall. Even dalam boxing tak ada tepis. Dia ada point. Jadi maksudnya macam tu, bila diorang masuk musabaqah tu, diorang automatik kena ikut peraturan yang tu. Jadi diorang terpaksa belajar lah, train untuk baca macam standard yang Malaysia letak. Lepas tu musabaqah tu dibuat di Malaysia je. Kata dia buat lawak dulu, dia kata Quran turun di Mekah, Madinah. Dipelajari benda di mana tadi? Mesir. Dicetak di sekian, ditandingkan di Malaysia. Dengar orang marah kan? Tapi negeri lain pun dah banyak ada international pun. Tak, bukan. Maksudnya kita mula. Kita start dulu. Kita adalah pioneer. Pengalaman dulu kan. Tapi cerita tadi macam standard bacaan tadi kalau kita pergi Mesir ada. Jadi masalah taranum atau dipanggil maqamat sautiyah ni, kalau kita buka kitab ulum Quran tak wujud. So saya cabar siapa yang kata ada, bawa. Semua kat tangan surrender. Dia tak bawa lah. Saya nak tengok. Bahkan kitab ulum Quran macam Zarkashi dan sebagainya, yang tentang yang kita asal dirujuk dalam kitab ulum Quran ni, kadang-kadang ulama tu karang sebab nak buang cara bacaan mengarut ni. Sebab tu diorang karang buku tu. Nak ceritakan. Tapi banyak orang tak baca buku Timah. Dia macam dia suka seronok dia. Sukalah.
Marah tu Ustaz Fasal kena. Facebook orang kata macam-macam, sesat lah apalah. Ada pensyarah daripada mana entah nak ajak debat. Ustaz Fasal kata bagi satu hadis je. Hadis yang sahih anda jumpa entah. Tak jumpa, tak ada. Mana ada satu hadis pun. Pasal Abu Musa Asy'ari suara dia sedap. Dia bukan masalah cara baca. Memang suara dia sedap. Kalau ikut guru Quran lain, Ibn Mas'ud ada. Itu apa Ubay bin Ka'ab ada. Kan? Zaid bin Thabit ada, tapi Nabi nak dia ni baca. Zaid Musa. Jadi cerita balik pada kisah Abu Musa Asy'ari. Jadi dia minta izin pada Umar 3 kali. Umar keluar, dia tak ada. Tu Umar jumpa dia lepas tu. Engkau. Dia kata engkau tadi datang rumah aku. Dia kata ha. Tu pasal aku lari. Dia kata Nabi kata minta izin salas. Dia kata Nabi kata minta izin 3 kali je. Umar terus kata, sama ada kau bawa saksi engkau atau aku sebat kau dalam pelorotan. Menipu atas nama Rasulullah, dia kata. Kelang kabut dia cari tau. Dia bawa 2-3 orang sahabat untuk jumpa Umar. Ni saksi-saksi kata dengar daripada Nabi. So kat situ contoh yang mana tidak ada daripada Umar pengetahuan. Nampak tak? Mana hadir hadis tadi kan. Cuma jadi Umar ketika tu dia strict. Zaman Umar Khattab dia bimbang pasal dia kebimbangan tentang Quran ni menjelaslah. Umar Khattab dia punya firasat dia kuat. Dia ada firasat yang sangat kuat. Mana dia bila dia cakap apa kan, dia tegur apa, dia turun Quran. Dia cakap yang sekian cadang pada Rasulullah, Quran turun. Umar punya ni. Sampai kalau kalau dia kata Umar ni punya cakap tu punya bertepatan sampai Nabi pernah puji dia tentang perkara tersebut. Cuma dia pula tak adalah rasa poyo. Kalau kita poyo manjang lah kan, semua kita betul. Jadi dia memang bila dia tegur benda berkenaan, dia benda teguran dia biasanya betul. Jadi Umar bin Khattab ketika tu dia tak dengar, dia cari Abu Musa, dia tanya dan Abu Musa katanya tu dan Umar ketika mana kita kata dia ni dia bimbang takut Quran akan hilang. Zaman Abu Bakar kan dia sibuk suruh Quran dikumpulkan. Zaman dia sendiri dikurung anak dia Abu Hurairah sebagainya kerana asyik bacakan hadis. Sebab dia bimbang orang sibuk dengan hadis lupakan Al-Quran. Sebab memang manusia tu jadi macam tu. Macam masyarakat Islam kita di Malaysia pun mula balik nak kenal hadis ni baru sangat. Dulu orang tak kisah pun hadis ke tak ada hadis ke, semua nak suka hati. Zaman sekarang jadi apa? Ditrack sikit. Ustaz nak cakap pun macam fikir 2 kali. Kan? Dulu kau tidak kan main cakap je. Saya ingat Ustaz Aziz Sobri cerita kan. Itu zaman dia sekolah dulu. Kayak motivasi dan sebagainya. Lepas tu ada ustazah-ustazah ni kan datang mengajar kan. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jadda wajada. Man jadda wajada itu proverb atau kata-kata hikmah orang Arab. Barang siapa bersungguh dia dapat. Mana ada Quran? Ustazah mengajar, gila kan. Zaman tu. So macam mana cakap. Okay, jadi kita pun baru patah balik sebenarnya. Memang tendensi tu ada sebab once kita lalai lara sebagainya dia akan hilang. Ilmu ni memang kena jaga. Sebab tu Umar dia punya firasat kuat. Jadi contoh macam kisah tu. Kemudian juga hukum nenek. Apa nenek patut dapat? Bila mak mati. Kan, mak mati, nenek ada. Di si Mughirah dan juga Muhammad bin Salamah, tapi ada dapat hukum dia gantikan mak 1/6. Tapi tak diketahui perkara ni oleh Abu Bakar dan Umar. Tak tahu. Demikian juga ambil jizyah daripada orang Majusi yang di sisi Abdurrahman bin Auf, yang majoriti para sahabat tak tahu. Sebab Nabi kata pada Abdurrahman bin Auf kata, Nabi kata sannu lahu sunnata ahli kitab. Mana layan mereka seperti layanan pada ahli kitab. Maksudnya ambil daripada mereka jizyah, kecuali jangan kawini wanita mereka, jangan makan makanan mereka. Orang Majusi dilayan seperti layanan ahli kitab. Jadi kalau dari situ kita faham, zaman kita pun kalau kita laksanakan kerajaan kita jadi kerajaan sepenuhnya full Islamic state, orang Islam bayar zakat, orang kafir bayar jizyah. Sebab tanda dia rakyat kepada negara tersebut. Kadang orang kata kita impose. Tak, kita wartakan sebagai sebuah negara. Islam bukan hanya setakat agama. Dia agama dan negara. Kalau dia kata orang tu pandang Islam sebagai setakat agama saja, dan kita akan adalah kata lakum dinukum waliyadin. Tapi bila Islam memerintah sebagai kerajaan, peraturan ataupun undang-undang dan sebagainya, memang jalanlah. Macam sekarang, kalau ikut lakum dinukum waliyadin, kenapa saya nak kena beriman dengan undang-undang British? Apa kaitan saya dengan British?
British kan bapak saya. Atuk saya bukan British. So kenapa saya nak kena ikut undang British? Tapi oleh kerana kerajaan kita impose pada kita, kita sami'na wa ata'na, nak cakap apa? Faham kan? So ini bukan ajak kita rebel. Nak fahamkan macam lakum dinukum waliyadin tu, pada i'tiqad, tapi pada peraturan kena follow. Lepas tu banyak orang salah faham bila dia kata ni kita buat undang Islam tak kena pada orang kafir. Tak, bila kita wartakan undang-undang tu sama saja semua orang kena. Tak timbul tajuk masalah dia percaya atau tidak. Saya tak beriman dengan lampu traffic light. Awak iman dengan traffic light? Tak beriman kan? Mana Nabi traffic light mana ada? Atau petak kuning. Tapi awak kena buat tak? Kena ikut tak? Kena ikut lah. Macam tu lah kan undang-undang dia. Tapi macam mana nak hukum kalau salah defender review satu Islam satu? Tak, pasal dia buat salah warta. Bila sebut kita wartakan dadah, ada kira agama? Dadah. Hukum gantung mandatory. Ada kira agama? Kalau dia bukan rakyat Malaysia, ada kira dia setuju dengan Malaysia ke tidak? Kita tak kira. Sebab kita dah wartakan undang-undang negara kita. Lantaklah orang nak cakap apa pun. Macam tu masalah agama tak dinilai. Tak dinilai masalah agama orang tersebut di hadapan undang-undang. Macam sekarang ni, ada nilai ke Islam dengan undang-undang kafir ni? Dan kenapa lah saya kena dihukum dengan undang-undang tersebut? Even seorang Muslim kalau buat salah dekat negara kafir pun, tak boleh tuntut dia dihukum hukum Islam. Saya tak beriman dengan undang-undang ni, saya nak dihukum hukum Islam. Contohnya kan. Mana boleh? Itu basic. Sebab tu bila orang soal ni dulu ada pengkaji hudud daripada satu negeri di Malaysia datang ke Yaman. Saya kebetulan hadir sekali mesyuarat tu. Sebab duta Malaysia suruh saya pergi ikut. Dia kata saya nak tahu apa dia jadi. Jadi awak beritahu saya lah. Saya pergilah. Tukar lapor pada duta kan. Jadi saya pergi tu mesyuarat dengan hakim-hakim daerah dekat Yaman. Mula pukul 9 pagi sampai pukul 12 tengah hari. 3 jam. Lepas tu second session 3 petang sampai 6 petang. Saya hadir yang pertama tu saya hadir lah. Saya dengar lah perbualan daripada dua pihak tu. Yang Malaysia cakap macam ni, yang Yaman cakap ini. Jadi ketika mana soalan dari Malaysia, tajuk tu keluar. Tajuk dia kata kalau seorang kafir, seorang Muslim, undang-undang sekian, seorang mazhab Syafi'i, seorang mazhab sekian. Jadi hakim tu jawab, dia kata soalan ni memang sensitif tapi kita akan hukum semua sekali. Sebab dia dah diwarta sebagai peraturan. Macam kita kalau pergi luar negara, mana ada kita hak untuk minta dihukum undang-undang lain? Siapa yang wartakan? Kerajaan. Kerajaan lah. Di sisi Allah besok dia bertanggungjawab. Ya, sahih, pasti. Kenapa warta? Jawab lah. Kenapa warta macam ni? Ya. Kita ikut British. Ya. Ikut itu terpulang pada pemerintah sendiri sampai sejauh mana. Macam kadang-kadang macam kes macam di Brunei akhirnya diorang buat kan, warta kan. Ni kita bising buat apa? Dia berani, kita tak berani, saya senyum je lah. Tajuk asal dia adalah masalah undang-undang tu bukan tajuk dia. Saya macam orang Majusi kan, jizyah kat atas daripada orang Majusi dikutip. So Abdurrahman bin Auf dengar Nabi sabda. Nabi kata, dia dengar, Nabi kata apa? Sannu lahum sunnata ahli kitab. Layan mereka seperti layan ahli kitab, melainkan jangan kamu kahwin dengan wanita mereka, jangan kau makan sembelihan mereka. So kalau kita apply kat situ kat Malaysia pun macam tu lah jadi. Penyembah banyak apa, Hindu ke, Buddha ke apa sebagainya, terlaksana lah. Adil lah sebab dalam membina negara tadi, umat Islam bayar zakat. Diorang bayar jizyah. Sama lah. Macam sekarang ni macam kadang ada orang bising tajuk apa, duit zakat boleh bagi pada orang kafir. Yang bayar orang Islam, kenapa nak ambil daripada duit zakat tadi? Kenapa nak ambil duit zakat Islam bagi pada kafir? Soalan dengan tanya soalan kenapa? Sebab yang bayar orang Islam. Bila time kita nak apply yang sistem yang Islam tak nak pakai semua. Tapi bila time nak duit nganga mulut gitu. Semua gini macam apa? Ikan kemekut kan. Beria nak makan. Itu soalan yang tanyalah. Yang kadang-kadang yang mencadang tu, dia impose tak masalah Islam tadi. Duit tadi daripada orang Islam, balik pada Islam baliklah. Kalau kata daripada semua macam cukai, dia tak ada limit. Islam bayar, kafir bayar, dan bina sekolah untuk semua orang, jalan raya untuk semua orang. Cuma yang bayar cukai kita dapat pengeceraian bagi income tax. Zakat. Tapi bagi saya kat Malaysia ni, zakat kita zakat, income tax. Tak usah gabungkan sebab income tax tu akan jadi apa benda-benda yang jalan raya dan sebagainya, sekolah. Yang duit zakat tadi dia circle pada komuniti Islam saja, asnaf saja. Yang kita pada bantuan. Jadi tak ada masalah, kita tak rugi apa. Kalau bagi dua-dua sekali pun kita tak rugi.
Cuma orang kita banyak dalam kira kan. Saya mana cakap lah, cakap berkira kau marah. Tapi walaupun kita kata tak sepatutnya gitu, sebab contoh zakat pendapatan kan, benda ni bukan benda ijma' di kalangan para ulama, cuma Malaysia je antara yang buat zakat pendapatan sebab tak ada haul pun. Jadi konsep dia kena faham kat situ. Jadi secara asasnya jizyah tadi, tengok kisah ni untuk majusi. Pasal majusi ke ahli kitab, ikut daripada nas Quran, dan dia sebut suruh ambil daripada ahli kitab. Saya beritahu dalam surah At-Taubah, dia suruh ambil daripada ahli kitab, bukan semua orang. Tapi dalam masa yang sama, Abdul bin Auf dengar daripada Nabi tentang layan mereka seperti layanan ahli kitab, kecuali jangan kahwini wanita mereka, jangan makan sembelihan mereka. Tapi majoriti para sahabat tahu. Okay, jadi contoh dia bagi sini kan. Contohnya dia tanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tentang perisan nenek. Itu nenek yang apa mak punya mak. Okay, dia kata apa hal engkau dengan kitab Allah Taala? Dia kata malaka fi kitabillah min syai'. Tak ada untuk engkau malaki fi kitab min syai'. Tak ada untuk engkau daripada kitab Allah Taala sikit pun. Itu. Pasal dalam Quran memang tak ada sebut nenek. Ada sebut mak, tak ada sebut nenek. Kalau kita tengok ayat 11, ayat 12, 176 surah An-Nisa. Itulah ayat faraid. Dalam tak ada nenek disebut. Okey. Dan aku tak tahu untuk engkau dalam sunnah Rasulullah SAW sebarang benda. Akan tapi aku akan tanya orang ramai. Ni Abu Bakar kata. Dia kata pada wanita tu, tak ada untuk engkau dan kitab Allah satu benda pun. Dan aku tak tahu untuk engkau pada sunnah Rasulullah SAW satu benda pun. Akan tapi aku akan tanya orang ramai. Lalu dia tanya orang ramai. Lalu bangun. Ketika orang ramai terdengar, ditanya oleh Abu Bakar, bangun Mughirah bin Syu'bah dan Muhammad bin Maslamah. Okey, radhiyallahu anhuma. Lalu mereka bersaksi, kedua-dua mereka bersaksi bahawa Nabi SAW telah memberikan kepada nenek 1/6 terganti pada mak. Okey. Dan telah sampai sunat ini pada Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Telah sampai apa sunat ini Imran bin Husain juga. Imran bin Husain, 3 orang sahabatlah macam ni. Macam diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi daripada hadis Qabisah bin Dhu'aib secara mursal dan dia ada jalan-jalan mursal lah. So dia skip kepada Rasulullah SAW pada hadis Imran bin Husain. Ada hadis Imran bin Husain. Actually dua-dua sekali. Disebut nenek tu dua-dua sekali dapat. Bahkan kalau nenek belah bapa ada, nenek belah mak pun ada. Bapa punya mak dengan mak punya mak dua-dua ada, tapi mak tak ada, maka 1/6 kan dikongsi 2. Janji mak tu mesti tak ada. Jadi mak mesti tak ada lah. Kalau mak tu ada memang tak boleh masuk. Bapa tak boleh sekat nenek, anak pun tak boleh sekat nenek. Nenek ni daripada dua-dua pihak. Dari dua-dua belah pihak. Sebab memang cerita dia kisah zaman Abu Bakar jugalah. Seorang nenek jumpa Abu Bakar. Dia kata pada Abu Bakar, dia kata apa hal? Pasal dia mati, orang mati tu mati kan. Dia ikut line kan. Ini si mati, bapa si mati, mak kepada bapa si mati. Nenek bapa. Yang ini nenek mak. Nenek mak ni maksud dia si mati punya mak. Yang ini si mati punya bapa punya mak. Nampak Okey. So, jadi zaman Bakar kisah berlaku. Bila sebut nenek dapat yang diorang faham nenek itu belah mak lah, ganti mak. Tiba-tiba wanita tu datang jumpa Abu Bakar. Dia kata apa? Apa hal kalau aku mati kan, ni anak dia lelaki. So anak lelaki punya anak waris tak waris? Waris. Kenapa kalau aku mati dia jadi waris aku? Kenapa bila dia mati aku bukan waris dia? Wanita tanya pada Abu Bakar. Memang betul lah. Kan? Kan pasal dia anak lelaki punya anak. Kalau nenek ni mati, bapak ni tak ada, anak tu dapat. Kenapa bila dia mati, cucu ni mati, aku tak jadi waris dia? Time aku mati, dia jadi waris aku. Dan dia mati, aku tak jadi waris. Apa pasal? Dalam Abu Bakar pun letakkan 2 nenek tadi, kongsi 1/6. 2 nenek. Sebab sebutan jaddah ni tak ada sebelah. Pasal dalam bahasa Arab, untuk bapa saudara ada beza. Bapa saudara ada beza. Bapa saudara belah bapa dipanggil amam atau amat kan. Bila amun bapa saudara belah bapa. Kalau khalun bapa saudara belah mak. Adik-beradik bapa lain nama. Tapi datuk atau nenek tak ada beza. Tak ada beza. Sebab tu jadi kat situ tajuk lah. Faham tak? Dia perempuan lawan lah. Dia bukan lawan lah. Dia maksud dia argue lah pada Abu Bakar. Abu Bakar terima lah argument dia. Abu Bakar bagi dia sekali dengan nenek belah satu lagi. Mana dua besan tu, dua dapat. Ni dapat, ni dapat. Sebab balik pada asal, yang ni membentuk ganti mak lah. Tapi yang ni, dia pasal lineage tadi, kalau ikutkan dia mati, itu memang waris dia.
So dia tanya soalan, kalau pasal bila dia mati aku tak dapat harta dia. Betul juga kan. Itu contoh lah. Jadi wanita tu argue. Cuma itu tambahan pada tajuk. Okay, baik. Demikian juga apa Umar bin Khattab anhu tidak tahu tentang sunnah minta izin yang saya sebut tadi kan. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dia kata dan disaksikan oleh Ansar. Dia kali Bukhari, dia Abu Sa'id al-Khudri dan dia tak tahu, dan demikian juga tak diketahui hukum Majusi pada jizyah, sehinggalah diberitahu oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bila Nabi kata sannu bihim sunnat ahli kitab. Nabi kata pelayan mereka seperti layanan pada ahli kitab. Cuma tambahan yang tentang tu ada lafaz ni lah. Lafaz berkenaan dengan tak kahwin dengan wanita mereka, tak makan sembelihan mereka. So, mereka penyembah berhala. Ya kan, Majusi ni walaupun ada daripada Zoroastrian punya kitab sebutan tentang Ibrahim dan sebagainya ada memang bahkan tentang kedatangan Nabi SAW dalam kitab Zoroaster tu ada agama Majusi. Tapi dah sampai pada zaman Nabi dahulu, diorang memang dianggap penyembah berhala, sembah api, sembah patung, berlainan dengan ahli kitab. Yang zaman tersebut masih lagi mengaku Allah Ta'ala Tuhan. Allah Ta'ala Tuhan, percaya kiamat, percaya syurga neraka, percaya qadar. Cuma masalah ada tambah-tambahan lah. Okey. Demikian juga telah memutuskan, contoh lain, memutuskan Umar bin Khattab anhu pada diat ni jari. Umar bin Khattab dia letakkan berlainan bayaran kalau saya patahkan je, rosakkan je orang tu satu, tunjuk ke haji hantu ke jadi sekian, dia ikut pada Umar, dia beza ikut kadar manfaat. Sedangkan dia kata Abu Musa al-Asy'ari dan juga Ibnu Abbas dan mereka ni dan selain mereka ni dia kata tahu bahawa Nabi SAW telah bersabda ini dengan ini sama. Nabi kata ini dengan ini adalah sama. Ini Nabi tunjuk lah. Mana nak jadi manis ke, jadi tunjuk ke kan, dia ibham, jadi ibu jari. Ini sababah, ini wusta, khunsur bunsur kot. Khunsur bunsur. So Nabi tunjuk macam tu. Nabi kata serupa. Kalau ikut Umar, dia kata pasal contoh orang korek hidung dengan jari kelingking jari telunjuk. Tunjuk dah biasa kan. So jadi kalau mungkin Umar ketika fatwa dia mula-mula bahawa kalau jari ni yang kau patahkan atau rosakkan, manfaat dia lain, harga dia lain. Kalau jari ni lain. Dia kan setiap jari ni kan kalau kita patah ni jadi 10 ekor unta hilang manfaat satu jari 10 ekor unta. 20, 30, 40. Satu tangan setengah. Dua-dua tangan hilang manfaat 100. Dia actually lain jari dalam tangan lain. Ikut pada Umar. Tapi ikut pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari dan juga Ibnu Abbas, Nabi kata ini dengan ini sama, ini dengan ini sama. Nabi tunjukkan. So jadi kalau ikut pada tu tak kisah kalau walaupun jari kelingking jarang pakai. Jarang pakai. Ini ada cukup lah kan. Jadi kurang sikit harga tak? Hilang ini 10, yang ini pun 10. Tak ada beza nilai. Itu kenapa. Jadi secara asasnya daripada Umar tak tahu, Umar ada ijtihad. Tapi daripada para sahabat yang lain macam tadi Abu Musa Asy'ari juga Ibn Abbas, dia ada riwayat daripada Nabi SAW. Dia ada riwayat. So jadi kat sini yang kita kata jadi khilaf. Khilaf jadi sebab ni lah. Sebab kerana ada para sahabat dengar, ada sahabat tak dengar. Okay, dan hadis ni daripada Nasa'i dan Ibnu Majah. Bukhari, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Tapi dia kata benda tu bukanlah aib di sisi Umar. Sebab apa? Sebab pada Umar di mana tak sampai pada hadis sebut. Balik pada asal, macam Abu Bakar pun bila kes nenek tadi kan, dia tak tahu kitab Allah Ta'ala tak ada pasal kau. Daripada hadis Nabi pun tak ada, sunnah Nabi pun tak ada. Nanti aku tanya orang. Jadi dia tanya orang untuk dapat pengetahuan. Umar pun buat macam tu juga. Macam kes kuarantin. Yang hafal hadis tu Abdurrahman bin Auf. Umar tak tahu. Tapi Umar punya ijtihad ketika dia panggil muhajirin awal, ansar awal, ahli Badar untuk mesyuarat. Memang dia dapat jawapan, dia orang kata jangan masuk. Negara ada wabak penyakit, Umar kat luar, nak masuk. Umar nak masuk. Tapi bila dia tanya para sahabat yang senior, dia orang nasihat jangan masuk. Lepas dah keputusan untuk tak masuk tu datang Abdurrahman bin Auf. Dia kata aku ada dari Rasulullah SAW ilmu tentang perkara ni. Pasal Abdurrahman bin Auf ketika mesyuarat tu dia tak ada. Kalau ada pasti dia cakap Nabi sabda sekian, dia orang sami'na wa ta'na lah. Tapi mesyuarat mereka ketika tu kata jangan masuk.
Tapi lepas tu datang daripada hadis Nabi kata bila kamu di luar kamu jangan masuk. Kamu di dalam kamu jangan keluar. Memang Nabi sebut macam tu. Jadi basically memang kat sini lah kehadiran para sahabat, saya ulang kehadiran para sahabat dengan Rasulullah SAW berbeza-beza. So sebab tu mereka ada tak dengar apa yang Nabi sabdakan pada orang lain. Tapi ingat, keseluruhan ini dah selesai. Jangan pula kita jumpa geng yang sesat kata tuan-tuan ada hadis yang orang tak jumpa. Itu gila. Itu bongok kan. Sebab kita dah tahu bahawa para ulama selepas daripada zaman para sahabat, para tabi'in, mereka dah berusaha dengan sesungguh-sungguhnya mencari dan menjejaki setiap hadis yang ada. Lepas tu Ummahatul Sittah kan, kitab Kutubus Sittah atau Kutubus Tis'ah yang campur Muslim bin Ahmad bin Hanbal, Darimi, Muwatta' Malik, daripada Bukhari, Muslim sebagainya kan. Semua ni dah terhimpun. So siapa-siapa datang kata ada hadis lain atau gila. Jenis sufi kan, dia kata ada hadis sekian ke, hadis berkenaan dengan apa Nabi ajar kalimah kalimah Allah saja untuk zikir bagi ahli. Semua tu dah dicek oleh para ulama. Tak ada. Yang palsu-palsu, yang tipu-tipu, semua sekali dah dicek. So tak ada ruang. Cuma ketika zaman para sahabat, diorang ada, yang dengar tak dengar. Tu kita retrace balik. Sahabat yang dengar, sahabat tak dengar, boleh jumpa. Siapa dengar, siapa tak dengar. Kita boleh jumpa balik. Tapi tak ada kaitan dekat situ. Untuk kita tarik sampai zaman kita, entah ada lagi orang tak jumpa. Itu. Kalau orang tanya, siapa dia authority yang kata semua hadis-hadis telah digali kan dan tidak ada lagi lain? Siapa yang keluarkan authority? Benda ni kita ada zaman penulisan, zaman pencatatan hadis. Start daripada Imam Ahmad, Imam Syafi'i sendiri, Imam Ahmad dan seterusnya. Bukhari anak murid dia, Tirmizi anak murid dia, Muslim dengan siapa, semua sekali ni dia ada beberapa ratus tahun, 100 years more. Ada ke certain authority? Ya, betul. Macam autoriti Quran lah. Kalau orang tanya macam tu, dan siapa autoriti Quran? Siapa jamin Quran yang kita ada ni betul-betul daripada Nabi SAW? So kalau orang tanya kita nak jawab kan. Macam mana ulama Quran, ulama yang menghafal Quran tu ada orang dia, ulama jaga hadis pada orang dia. Sufi bukan ulama hadis. Orang-orang sufi tasawuf bukan ulama hadis. So kalau orang tanya siapa authority tu? Ada nama dia. Kalau kita kata nak belajar, main datang kelas lah. Kalau dia kata nak tahu siapa autoriti dia, dan kita tanya autoriti Quran awak siapa? Bukanlah certain institution yang ada. Tak, zaman berkenaan kita tahu bahawa mereka, para sahabat Nabi SAW, dia atas dan rasa tanggungjawab. Zaman tu mana ada badan ke, Jakim ke, Jais ke, Jawi ke, Jaja pun dia kan, mana ada. Zaman tu bukan ada jabatan macam tu. Bahkan benda berkenaan kita kata memang diketahui daripada Islam. Sebab Nabi SAW dah sebut. Nabi kata, dan darallahu mur'an, semoga Allah Ta'ala bahagiakan seorang yang sami'a minna syai'a, dengar dari kami satu perkara, fawa'aha, dia dengar sungguh, fahafidhaha, dia hafal, fa'addaha kama sami'aha, dia sampai balik macam mana dia dengar. So para sahabat jaga bab ni. Kisah tu, sebab tu bila kisah-kisah berlaku, ada peristiwa berlaku, para sahabat akan kata Nabi cakap macam ni, Nabi cakap macam ni. Dan benda tu berterusan diriwayatkan sampai ulama-ulama fiqh, kemudian ulama-ulama hadis lepas tu. Lepas tu tak ada orang boleh kata tak ada apa autoriti tadi dia nakkan nama. Dan kita katalah macam autoriti Quran awak lah. Awak tahu nama tak? Siapa jaga Quran awak? Dia macam dengar Asim apa entah. Tak boleh tu. Yang basic asal dia adalah memang kita kata autoriti tadi turun temurun. Sebab authenticity benda ni, kita kata macam Bukhari punya authenticity. Sebenarnya apa Bukhari riwayatkan, contoh macam katakan dia ambil daripada Ibn Abi Layla. Orang tu ada kitab sendiri. Bila kita cek buku dia, serupa macam mana dalam Bukhari. Bila kita cek pula Bukhari punya dengan yang ni, semua sekali. Apa yang ada tulisan, macam Imam Ahmad bin Hanbal punya tulisan, katakan Bukhari kata ada Ahmad bin Hanbal sekian, jumpa. Kita akan jumpa balik benda tu daripada cross reference. Mana-mana apa yang daripada macam contoh macam apa, Abdul Razak bin Hammam atau Razak Sanani. Abdul Razak Sanani yang duduk kat Sana'a. Tapi dia hafal banyak asar. Asar dia kalau kita cross reference balik dengan kitab-kitab dengan orang lain yang riwayatkan, jumpa. Cuma kes ni tadi masalah orang yang tak belajar hadis tak tahulah. So benda tu ada authority. Sebab tu bila kita kata bila ulama A, contoh macam apa Imam Ahmad bin Hanbal kata, atau Bukhari kata, atau guru dia Ibn Madini kata, dia orang tahu. Lepas tu dia orang diangkat sebagai ni. Macam Imam Bukhari kan, kita contoh Imam Bukhari rahimahullah. Dia bila mula datang ke Iraq, orang test dia untuk apa? Untuk tahu, tengok dia hafal hadis sungguh ke tidak kan. 10 orang bangun,
setiap orang bawa 10 hadis. Tapi diorang terbalik kan. Hadis pertama orang A dekat sanad orang B. Hadis orang B punya hadis pertama sanad dekat orang tu. Jadi Imam Bukhari dia bangun kan, bila ditanya soalan, orang tanya soalan, dia kata aku tak tahu. 10 orang cerita tu, engkau tak tahu. Tak tahu. Dia cakap tak tahu tu sebab perawi tu apa hadis yang dia hafal. Contoh macam lelaki nama sekian, siapa guru dia, siapa hadis yang dia hafal. So Imam Bukhari kata aku tak kenal orang ni. Tak kenal pasal hadis tak tally dengan person tu. Lepas tu lepas habis riwayat 10 orang, dia jawab katanya tu, semua orang kata, oh dia tahulah. Kita tipu dia. Lepas tu Imam Bukhari bangun balik, dia kata apa? Tapi engkau punya pertama dekat dia punya nombor 2. Engkau punya nombor 2 dekat dia punya nombor 3. Dia betulkan balik 100% tu. Jadi macam mana orang nak define lagi? Sebab memang kalau ikut kepada hafalan kan, contoh macam Ibn Hajar Asqalani, dia tahu tentang rijal hadis kan. Dia hidup hujung. Kalau kita tengok balik Ibn Hajar Asqalani, dia tahun dah 900 lebih hijrah. Tapi dia reference untuk betul tak ada perawi ni guru nama sekian. Betul tak ada orang sekian dan sekian. Benda tu kalau kita rajin buka buku-buku yang besar perkataan hadis, jumpa. Cuma kita tak buka lah, kita suka skip lah. Syalbani kata apa. Kan? Kita tak belajar. Tabari tu siapa? Tabari dia ulama tafsir. Tapi kalau Imam Tabari pula, dia riwayat sendiri. Contoh bila kita kata ayat Quran, contoh macam ada tafsiran ayat Quran tadi, dia ada sanad sendiri. Boleh pakai. Dia sampai pasal dia mati 310. Bila 10 dia dengan Nabi berjarak. Maksud dia dengan Nabi, at least kalau kita kata kalau pendek pun 4 orang. Betul tak? Dia dengan Nabi 4 orang. Tapi kita nampak yang banyak lah, pasal kadang-kadang satu level tu macam sahabat daripada sahabat, tabi'in dari tabi'in, banyak. Jadi kadang-kadang benda terjadi 5-6 orang. Tapi kalau kita nak faham, dia jarak dia dekat. Dia boleh check lagi. So Ibnu Katsir ni Bawa Ibnu Katsir 700. Imam Ibnu Katsir dia macam ambil ringkasan kepada Tabari, Qurtubi. Dia ambil orang sebelum dia digabungkan balik. Sebab tu kita mudah belajar kitab dia. Kalau Imam Tabari, dia ada semua sekali dalam tu dicampur aduk. Dia tak pernah cakap pun dia nak kumpulkan yang sahih saja. Dia cuma nukilkan apa yang sampai kepada dia daripada orang sebelum dia, sampai kepada Nabi ke, sahabat ke, tentang ayat tertentu or certain words dalam Quran. Sebab tu saya kata, macam orang yang tak belajar tajuk ilmu ni, diorang kena katalah autoriti tu tak tahu. Tapi sedangkan autoriti tentang tajuk hadis tadi, kalau refer macam perawi tu siapa, dikenali siapa guru dia, siapa sekian. Hatta kalau perawi tu hanya diketahui seorang je riwayat. Contoh macam orang tu sebut nama, saya ikut riwayat sekian, dia dipanggil majhul. Even though yang riwayatkan orang tu adalah seorang perawi yang hebat, kalau orang tu cuma sekali je, satu hadis je diceritakan, tak tahu nak cerita lain hadis daripada siapa lain, dan dia seorang je ceritakan, dan orang tak kenal siapa guru dia, siapa anak murid dia, cuma seorang je riwayatkan, dia panggil majhul. Dan ini antara benda yang menyebabkan jatuhnya hadis tu punya kedudukan. Majhul ain atau majhul hal. Kadang-kadang orang tak dikenali langsung, nama je dia. Kadang-kadang orang tu dikenali banyak ulama riwayat daripada dia, tapi tak diketahui kisah hidup dia banyak. So majhul hal, keadaan dia, tak tahu dipercayai ke tidak. So semua tu benda tadi detail. Lepas tu ilmu ni bukan ilmu yang kita panggil dibina baru sehari. Ratusan tahun dibina. Sebab tu tak ada siapa boleh kata tak tahu hadis ada ke tidak. Bohong. Kalau Al-Quran kata Allah pelihara Al-Quran, maksudnya pelihara dengan tafsiran dia sekali. Ya. Sebab itu yang saya jumpa ni ada saya ada share pada beberapa orang. Saya jumpa dengan geng Al-Kadzab punya pengikut. Kaha Rasul Kaha ni kan. Dia tak jawatan bongok kan. Dia tak jawatan kononnya. Tapi saya jumpa pengikut-pengikut dia kata dia baca ayat Quran yang tu kecuali orang yang dipaksa tapi hati dia tenang beriman. Saya kata itu untuk pengikut. Mana Rasul tak jawatan? Tunjuk dalam Quran Rasul tak jawatan, saya kata. Ibrahim nak kena bakar masuk dalam api pun tak letak jawatan. Mana tiba-tiba kena ugut-ugut sikit tak jawatan, bongok ke. Ya, tapi dia marah time kita buat yang tu. Kita provoke. Tapi kes tadi lah, bila diorang cerita kan baca Quran, dia nak teks Al-Quran tu dia nak pakai, tapi pengertian Quran dia tak nak. Jadi saya hujah, saya kata, bila saya kata kan saya kata Kaha Rasul, dia kata kat Rasul.
So apa benda dari Quran datang apa innaka mursalin ke apa dia sudah tak kahar. Lepas tu kata kalau ayat tentang Quran tu dijaga ke dihafal ke oleh Nabi, kahar dapat juga ke? Dapat jugalah. Ya saya baca ayat surah Al-Qiyamah ayat 16. Allah kata la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Yang kau gerakkan lidah kau untuk kau cepat dapatkan Quran. Kan Allah kata kepada Nabi kan, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Ini kamilah menanggung untuk himpun Quran dalam dada kau dan pembacaannya semula. Fa idza qara'na, bila kami baca Quran tu, fattabi' Quran, ikut bacaan dia. Summa inna alaina bayan, dekat atas kamilah penjelasannya. So Allah jamin dekat situ 3 perkara. A, penghimpunan Quran dalam dada Nabi. B, bacaan Nabi adalah takkan silap. C, penjelasan Quran tu. Maksud dia, Allah Ta'ala kata, kamilah akan menjelaskannya. So, saya kata dengan diorang, saya kata, kahar hafal Quran tak? Dia kejat. Saya cabar, kahar baca Al-Fatihah sampai An-Nas. Depan saya sekarang. Muhammad boleh buat. So, Muhammad SAW, Allah Ta'ala kata, inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Ini maksud, saya kata maksud belakang tu. Saya kata ini Quran tu ada tapi bukan lafaz. Saya kata itu lafaz. Ayat Quran tu lafaz, saya kata. Oh, dia kebil-kebil. Quran tak hafal jadi Rasul apa hal, saya kata. Macam mana dia nak jadi Rasul? Awak Quran pun tak hafal. Sebab ikut pada ayat Quran tadi, dalam dada Nabi, dalam dada Rasul tu ada Quran. Sebab tu kita belajar ulum Quran, hafalan Nabi tanpa ulangan. So Allah Ta'ala jamin hafalan Nabi. Macam Allah sebut dalam surah Al-A'la, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan baca pada kau takkan lupa. So Muhammad tak pernah lupa Quran. Kalau tak lupa kan, untuk datangkan ayat yang lain, tajuk lain. Itu yang panggil nasakh mansukh. Penggantian hukum atau penggantian ayat. So saya kata dengan dia, dia terdiam. Lepas tu dia, bila dia kata apa, Quran ni, saya kata, dia contoh macam dia kata, okey, tak ada solat, mana ada dalam solat 5 waktu dalam Quran. Saya kata, Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa 103. Apa dia kata, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang solat kata orang beriman kefarduan berwaktu-waktu. Yang orang nak faham macam mana ni? Dia tak boleh jawab sebab dia orang tak pernah baca ayat ni. Dia lari, dia kata mana ada. Okey, saya kata dia orang, kalau nak faham ayat ni kena tengok Muhammad. Sebab dalam surah An-Nahl 44, An-Nahl 44, Allah Ta'ala menyatakan wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turun pada engkau Muhammad adz-dzikra, Quran, litubayyana lin-nas, supaya kau jelas pada manusia ma nuzzila ilaihim, apa turun kepada mereka. Kami turun kau Muhammad Quran supaya kau jelas pada manusia apa turun pada mereka. So penjelas Quran nombor 1 siapa? Muhammad lah. Tapi Quran ni turun untuk apa? Untuk Muhammad lain. Dia start lari. Dia kata jangan main kan. Lepas tu saya kata okey lah, fine lah. Saya kata nak teks Quran. Saya kata teks Quran ni apa dapat mana? Tiba-tiba jatuh sedebuk itu. Sebelum kahar datang, saya kata Quran dah ada. So teks Quran datang mana? Yang bongok dia orang ni kata apa? Quran tengah turun sekarang dekat kahar. Bongok apa dah gila dia. Kahar pun tak mati pun Quran tu ada. Kahar tak wujud Quran ada. Tak bila pula kahar tiba-tiba dapat Quran? Itu soalan dia tak boleh jawab. Saya siapa lantik kahar? Allah lantik. Apa cop dia? SMS ke? Kan datang dari langit ke cop atas dahi dia? Mana bukti dia? Bila kita tanya tu, apa bukti Muhammad? Kita bantai lah. Bukti Muhammad bersepah lah kita bagi. Bongok orang ni kan. Yang betul. Hari tu pergi. Saya tak share semua orang. Saya share pada ustaz je. 2 kali sebelum Ramadan. Waktu tu dengan orang biasa. Sebelum Ramadan, sebelum raya. 3 hari sebelum raya, kat Keramat. Yang baru ni 11 hari bulan baru ni, Sabtu 11 Julai. Dekat ada pengikut dia saya ada Facebook lagi. Saya memang hari tu pergi tak bertumbuk. Saya tengok bodyguard. Memang ni lah. Tapi cerita kelakar dia orang tak boleh. Saya kata teks Quran awak nak, dan translation Quran macam mana? Sebab kita teks Quran ni daripada sahabat. Kalau sahabat tak riwayat daripada Nabi, tak ajar kepada orang berikutnya, siapa tahu teks Quran tu bunyi apa? Quran dijaga. Saya kata bang, ayat tentang Quran dijaga tu pun sahabat yang ceritakan. Mana abang tahu betul daripada Nabi ke tidak? Dia terkebil-kebil dia kata. Macam mana boleh ambil teks, tak ambil apa? Penjelasan.
Saya kata Ibnu Umar belajar Al-Baqarah 8 tahun. Ibnu Umar radhiyallahu anhu belajar Al-Baqarah 8 tahun. Kalau kita kata apa dia belajar, dia harap kan. Baca sekali ingat. Tak, penjelasan dia. Lepas tu basic kalau kita faham. Teks kita ambil. Penjelasan kena ambil. Kenapa nak buang? Nak saya lari mana ni? Saya tak nak an. Daripada saya tak mau macam daripada. Saya kata Quran depan mata awak ni pun an. Waktu tu saya bawa anak saudara saya seorang, Ustaz Usaini kan. Dia kata, bang, saya dengan Rasulullah 42 orang. Daripada ni. Dia antara dia dengan Rasulullah 42 orang. 42% tau. Dari dia dengan Rasulullah SAW 42 orang ke atas. Jadi macam mana pula boleh kata Quran tu sedebuk datang macam tu tiba-tiba dah ada? So kalau teks Quran tu ada sekarang, awak dapat mana? Kalau bukan melalui sahabat. Dan kenapa tinggalkan penjelasan daripada mereka? Teks kita ambil dia punya teks. Dia punya konteks dia ataupun penjelasan kena ambil juga. Apa sebab tak ambil pula? Cerita kelakar tu macam tanya soalan hadis kan. Autoriti Quran sama juga. Sebab ada autoriti yang sama. Sebab mereka adalah golongan yang sama. Daripada Nabi SAW ambil Quran itu dan penjelasan serta praktis Quran tu. Bukan setakat pengertian, amal diorang ambil. So turun-temurun sampai sekarang. Lepas tu bila dia nak persoal masalah solat, cerita kelakar dia tak nak hadis. Dia tak nak hadis. Saya tak bagi hadis lah. Waktu pergi yang kat Sungai Lombok ni memang orang kanan dia lah. Kalau buka tu Sukah kan. Dalam video memang ada gambar muka pembantu dia ni. Cerita kelakar dia kan. Waktu hari tu anak saudara seorang yang lain datang. Dia dengar lah saya bercakap. Dia kata tak ada satu hadis pun pakcik sebut. Saya kata kalau saya baca hadis dia tak dengar. So buat apa saya pergi bongokkan diri saya kan. Bagi pada orang benda dia tak nak. Dia nak Quran, dia bagi Quran. Dia nak Quran, kita bagi Quran. Ada antara yang saya sebutkan tu, dia sebut ayat-ayat tentu kan. Dia kata macam Rasul dan Nabi tu lain. Saya kata Rasul dan Nabi tu dan Quran tak pernah beza pun. So kita di hari akhirat nanti janji Allah Ta'ala untuk bersama siapa? Allah Ta'ala sebut Nabi. Yang 69 dalam surah An-Nisa ayat 69. Kalau Allah apa? Wa may yuti'illah war rasul. Mereka mentaati Allah juga Rasul. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka golongan tu yang ikut taat Allah Ta'ala Rasul ni bersama orang-orang diberi nikmat kat atas mereka. Minan nabiyyin, ikan para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada, orang mati syahid, wasalihin, dan orang-orang soleh. Wasna ulaika rafiqa. Sebab itulah sebagai teman. Saya kata Rasul tak ada ni. Macam mana? Dia nak main sangat kan? Akhirnya ni tak ada ni. Mati nanti kita dengan Nabi bukan dengan Rasul. Dia macam dia buntu lah. Itu contoh lain saya bagi dalam surah dalam surah Maryam. Dalam surah Maryam kan kita start ayat pertama. Kisah Zakaria minta anak. Kemudian ada kisah Yahya. Kemudian Maryam dengan anak dia Isa. Kemudian kisah Ibrahim, kisah sekian. Kan kita follow kan. Sampai ayat yang terakhir tentang Idris. Kan Allah Ta'ala sebut kan Ismail pada 56 kan, Ismail 55 Ismail. Kemudian follow lah Musa pun ada. Okay, lepas saya kata ayat 58 bunyi dia apa? Allah Ta'ala ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka itulah golongan Allah Ta'ala kurnia nikmat ke atas mereka. Minan nabiyyin. Dia kan sebut Ibrahim ada. Ibrahim Rasul Nabi saya kata. Dia diam. Musa Rasul Nabi. Allah Ta'ala kata mereka itulah. Dia start daripada awal surah sampai ayat kita berhenti 58. Kita gagau lah. Minan nabiyyin min dzurriyyati Adam, dari zuriat Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuh, daripada orang-orang kan bawa bersama di atas Nuh, kapal Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, daripada zuriat Ibrahim dan juga Israil itu Yaqub. Mimman hadaina wa ijtabaina, di kalangan orang kami berikan petunjuk dan kami pilih. So saya kata ada beza ke? Sebab dia kata Muhammad tu penutup Nabi. Ayat 40 surah Al-Ahzab. Kahar ni Rasul. Saya kata mana ada Rasul bukan Nabi? Semua Rasul mesti Nabi. Tapi tak semesti semua Nabi Rasul. Ya, itu betul. Ayat tu. Diorang tak nak. Diorang kata ada beza. Saya kata ayat ni. Maksud orang tu Rasul tu siapa? Kalau Kahar lah. Selain daripada tu? Dulu lah. Yang terbaru punya, yang latest one, Malay punya. Melayu punya. Isak Okok. Kami lepas Muhammad maksudnya. Bukan. Dia klaim banyak Rasul. Ada yang tak diceritakan. Sedangkan Muhammad penutup segala-galanya. So, saya ulang balik. Kalau dia nak beza Rasul dan Nabi, ayat Quran tak beza Rasul dan Nabi.
Lepas tu dia bagi ayat lain. Ada beza, dia kata. Kat mana? Dalam surah Ali Imran 81. Ni saya hafal semua ni sebab bertekak dengan orang ni. Ayat 81 surah Ali Imran. Ayat tu kan kita baca kisah Nabi dalam kitab terdahulu dah ada. Kan Allah kata wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ingatlah tak kala mana Allah Taala ambil perjanjian para nabi. Apa janji Allah Taala dengan para nabi? Para nabi dia kata, "Walama ataitukum min kitabin wa hikmatin." Demi kerana aku beri kamu kitab dan hikmah. Thumma ja'akum rasul. Kemudian lepas ni nanti akan datang kepada seorang rasul. Tengok. Ni nabi ni rasul dia kata. Saya kata tak ada hal baca habis. Musaddiqul lima baina yadai. Musaddiqun lima ma'akum, membenarkan apa bersama-sama kalian. Apa kitab kalian bawa dia akan benarkan. Okey, apa dia kata? La tu'minun nabi, kada rasul datang, hendaklah kalian semua beriman dengannya. Walatan suruna, kamu semua bantu dia. Lepas tu Allah kata qala aqarrtum, adakah kamu semua berikrar? Wa akhadtum ala zalikum isri, kamu ambil di atas itu bebanku, perjanjianku. Qalu aqrarna, para anbiya semua, para nabi semua kata kami berikrar. Qala syahadu wa ankum minasyahidin, Allah Taala kata bersaksilah aku bersama kalian di kalangan menyaksikan. So dia gunakan ayat ini kononnya, tengok nabi lain rasul lain. Saya kata ayat untuk Muhammad. Tak ada untuk Kahar kat sini. Dia kata mana ada Muhammad kat situ? Kahar punya nama ada kat situ kan, saya kata. Kahar tak ada kan? Lepas tu dia diam. Saya terangkan apa maksud ayat ni. Pasal sebelum tu ada seorang budak tu, dia baca pada saya ayat surah Syu'ara ayat 8 berapa, entah 8 lebih, tentang Nabi Muhammad ni disaksikan oleh ulama Bani Israel. Memang ulama kan, awalam yakulahum ayatan ayyan alamahu ulama Bani Israel, tidak akan menjadi bukti pada mereka bahawa mengetahui dia Muhammad ni ulama Bani Israel. Ulama Bani Israel tengok Nabi dia kenal. Saya kata ini ayat Muhammad. Dia kata mana? Saya buktikanlah. Saya katakan orang Ansar dulu jumpa Muhammad. Dia kata awak percaya Muhammad, awak tak pernah tengok Muhammad. Saya kata orang Ansar tak pernah tengok Muhammad, jumpa Muhammad kenal. Apa masalah dia? Mana boleh percaya benda tak nampak? Apa tak boleh pula, saya kata. Kan? Kahar ni unknown. Muhammad saya kenal. Awak kenal macam mana? Saya kata sifat dia kita ceritakan dalam kitab terdahulu. Sebab tu para nabi semua tahu. Sebab tu pengikut para nabi dia tahu. Sebab tu Muhammad dalam kitab terdahulu ada. Saya kata nama pun ada. Ya, dia orang jahil kan? Ada ke? Dalam Old Testament saya tunjuk sekarang juga, saya kata. Dia diam. Dia terkejut lah. Ayat ni, okay. Ulama Bani Israel kenal Muhammad. Kahar ada. Yahudi mana kata Kahar Rasul? Tak ada kan? Bongok tu kan, geram dia. Tapi tinggi suara kau dengar, kalau orang dengar saya cakap tu, memang saya menjerit je. Geram kan? Bodoh bertingkat kan bodoh ni. Tak, bukan. Dia ambil ayat yang seronok kat dia. Seronok. Bila kita bagi ayat lain ni tadi, saya tak tahu ayat tu. Ada seorang yang mula-mula saya jumpa tu budak je. Umur 25. Muda. Sekarang ni diorang model operandi berjalan cari budak muda. Geng-geng tak kerja. Orang kata kerja apa? Makan duit orang lah. Dia cari ahli. Pada nak jumpa dengan Kahar, kena bayar. Dia baca surah Al-Hujurat, suruh bagi hadiah kan bila jumpa Nabi kan. Dia pakai untuk diri dia, setan tu. Geram betul. Dia umur 70 tahun ada kat dia, kamu kemensah. Rasa nak ni, pijak tu. Geram tu. Okay. Jadi kadang-kadang macam ni, macam kes lah. Okay. Authority, dia nakkan authority Quran. Bila kita nak authority Quran tadi, dengan hadis sama je. Sama. Sebab kalau orang tu nak argue tentang hadis, dia kena argue tentang Quran. Sebab orang yang bawa Quran adalah orang bawa hadis. Para sahabat, cuma beza dia adalah apa daripada Quran tadi memang terpelihara penuh. Sejak zaman tu lagi tak boleh siapa-siapa sekian. Sedangkan hadis pula dia dengan hafalan dan kemudian ada restriction pada permulaan macam Umar. Zaman Umar saya kata dikurung kan. Dia takut nanti orang tercampur aduk. Nabi sendiri SAW macam tu. Kan Nabi kata apa? Nabi kata la taktubu anni. Jangan kalian tulis daripadaku. Wa man kataba anni ghairal Quran falyamhuh. Barang siapa tulis daripadaku selain Quran, padamkanlah ia. Sahih Muslim. Dan Nabi kata jangan tulis daripadaku. Siapa tulis daripada aku selain Quran, padamkan. Sebab Nabi tak nak. Yelah, dia first generation tak perasan. Second generation, third generation lagi tak tahulah. Selagi sekali benda tu tak nak elakkan confusion. So, Nabi sendiri tak benarkan. Tapi Nabi izinkan hafal. Hadis yang awal tadi kita kata, Nabi kata nadarallahu mura'an sami'a minna syai'a. So Allah bahagiakan seorang yang dengar dari kami satu perkara, fawa'aha, dia hafal, dia ingat, dia dengar betul-betul, fahafidhaha, dia hafal, fa'addaha kama sami'aha. Lalu disampaikan balik macam mana dia dengar. Ini galakkan, hadis ni mutawatir Lebih 14 orang sahabat Nabi
Hadis mutawatir. Dia tekak geng-geng ahli bid'ah ni, dia tak tahu cerita hadis ni. Jadi kita kata dia hadis ni memang suruh kita dengar dan hafal apa yang Nabi SAW. Nabi tak izinkan tulis, tapi dia izinkan hafal. Sebab tu dia punya authority jadi rendah sikit, sebab tu je. Zaman penulisan kemudian, macam zaman Bukhari ke Ahmad bin Hanbal ke dan sebagainya, zaman penulisan zaman Imam Syafi'i lepas 100 Hijrah kan. Itu zaman penulisan. Sebelum tu zaman penulisan, ada zaman penulisan orang hafalan je. Dan tak ada macam kita cerita kisah Bukhari hafal tu kan. Itu tak pelik. Zaman dulu memang tak ada masalah. Zaman sekarang payahlah. Inna atau ina apa lupa. Lam yakunil ladzina kafaru. Al-Bayyinah. Cuba try baca seorang. Mesti gagau. Sampai dekat innal ladzina amanu, dia akan circle around. Jadi kalau zaman kita ni mainan banyak. Zaman diorang tak ada. Lepas tu diorang kuat hafalan. Macam even macam tu pun sekali, memang ada orang yang zaman kita sendiri ni sekarang ni hafal Bukhari Muslim. Kosong-kosong. Kawan-kawan saya kat Yaman lah, sepah. Yang hafal daripada start belajar. Belajar agama, dari kecil memang diajar. So hafal Bukhari, Muslim dan sebagainya. Ini memang diorang punya expertise. Memang saya ingat ada pensyarah daripada UiTM. Datang dekat Yaman mengajar. Dia orang clarify lah. Dia kata betul lah. Dia bagi soalan pada budak-budak, nota, dia bagi nota bahasa Inggeris kan, 3-4 kajang, 4 helai kertas. Budak-budak tu hafal sebiji. Pasal dia tanya jawab sebiji macam tu. Tapi jangan twist sikit lah. Twist sikit dia lari. Dia tak lesi. Itu ni sekejap. Apa dia soalan? Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian soalan kat YouTube. Ustaz boleh tak bagi tahu kitab yang Ustaz guna sebagai rujukan kami? Tarikh Tashriq Islami karangan Man Qattan. Actually ada translation. Main pinjam jap buku. Ada gambar. Kesian abang nak ni. Dia tunggu dia datang. Yang ni translation daripada Indonesia. Buku ni. Sejarah legislation lah, penggubalan hukum Islam. Tapi yang ini yang Melayu dia lah. Kalau bahasa Arab dia kita baca tu. Yang lain-lain tu tambahan. Yang sembel-bel lebih tu tak ada dalam kitab. Kahak pun ada dalam kitab. Kahak ulama Israel pun tak kenal. Jadi okey, faham kan? Jadi masalah authority tu, okey, para sahabat Nabi mungkin tak ada yang hadir tak hadir dan sebagainya kan. Tapi mereka dalam masa yang sama, saya menukilkan lah macam kisah tadi. Apa yang Umar tak tahu, Bakar tahu, orang ni hafal. Jadi benda tu saling sampai juga. Lepas tu kisah ni ulama hadis jumpa balik. So bila dah masuk pada zaman penghafal zaman tu, memang dia mengajar tanpa buku. Zaman dulu ulama hadis ada yang kadang-kadang hafal kerana dia mengajar pakai kitab macam saya ni kan. Lepas tu sekali ulama tu buta. Lepas dari tu tak dipercayai hafalan dia. Sebab dia sentiasa mengajar melalui buku terbakar. Buku terbakar. Satu peringkat umur dia tak jadi orang dipercayai dah. Because dia always mengajar melalui buku. Lepas tu buku terbakar habis. Ataupun satu peringkat dia tua. Kan tua, nyanyuk, habis. Ataupun dia asal ni melihat dia jadi buta. So jadi kadang-kadang kalau memang dia sentiasa mengajar dengan hafalan, so orang tahulah dia punya tu boleh dicek. Maksudnya dia sentiasa ingat. Adapun yang mengajar pakai buku, bila dia kitab terbakar, habis. Ustaz lah yang mengajar pakai handphone kan. Sekali alamak handphone mati. Saya mula kelakar pun. Bezalah. Itu konsep dia kena faham. Jadi masalah authority berkenaan dengan apa hadis tadi, dia sama seperti authority macam Al-Quran. Sama je. Tak ada beza. Maka memang kita kata dia turun-temurun telah diperiksa. Tapi macam geng-geng yang sesat tadi, dia kata nak pakai teks Quran. Saya kata kalau teks Quran awak nak pakai, awak tak boleh tolak orang yang riwayatkan teks Quran daripada Nabi. Yang budak muda saya jumpa tu 25 tu, dia kata ustaz yang kata saya tolak sahabat. Awak tak terima tafsiran dia, awak tolak dia lah. Bongok tu kan ni kan. Dia tak nak kita baca hadis. Tapi Kahar punya hadis dia nak dengar. Hadis Kahar. Hadis Nabi Muhammad SAW tak nak dengar. Sesat bongok tu kan ni. Tapi saya tengok macam keseluruhan daripada jumpa tu, memang diorang macam diperbodohkan lah. Actually kalau jumpa orang macam ni, jangan minum apa dia
bagi atau makan apa dia bagi. Saya tengok macam apa, ni sikit lah. Saya nampak macam kesan. Ni kat rumah kita orang buat keputusan dah, waktu pergi rumah dia tu, takkan minum setitik pun air rumah dia. Kata jamban pakai. Jamban pakai, tak boleh kena sihir pakai ni. Dia masuk dalam badan tak ni. Memang tak makan. Dekat Sungai Long. Yang saya jumpa 11 bulan tu Sungai Long. Kat rumah. Kahar kat Kemensah. Ada lagi. Ada. Tengah-tengah kita orang bertekak tu, tiba-tiba dia bawa. Dia kata, Rasul berkata, dia baca. Kali pertama saya dengar benda ni, dia baca ayat Quran separuh. Lepas tu kali kedua, dia keluar apa? Bahasa jiwa bangsa. Dia tengok saya agresif kan. Saya kasar je. Dia nak try agresif, kita agresif balik lah. Jadi bila kita takut, Ada apa biodata dia? dia tak tahu. Yang saya tahu dia orang UMNO. dia ada ahli UMNO yang masih lagi aktif. Lepas tu UMNO kena buang lah. Tak buang-buang apa hal, bunguk. Okay. Orang mengaku Rasul nak jadikan ahli apa apa. Patutnya lah tak buang lagi. Masih aktif. Yang saya tahu itu je. Habis cerita kelakar lah bila saya dia hantar tau. Tag dia baca. Kali kedua saya dengar dah tukar. Kali ketiga nak baca saya kata stop. Yang baca. Dia macam kalau Kahar nak datang sini saya kata. Ini main hantar SMS penakut, datang sini. Dia orang diam. Biasa buat kasar macam tu je. Geram Bila kadang-kadang orang kata kenapa garang sangat? Saya kata macam mana kita tak marah? Orang-orang deny Muhammad Rasulullah. Kan pelekehkan Muhammad. Kan kita nak dia senyumnya. Kalau bapak kita orang apa letak kepala bapak dengan kepala aku, kita mengamuk kan. Kenapa orang hina Rasulullah kita tak marah? Bahkan ini yang kadang-kadang kita boleh cakap dengan ahli bid'ah, kadang kita keras. Sebab ni. Mereka kenapa tak cakap dengan lembut? Nak cakap lembut apa? Dia tak hormat Muhammad. Dia kata hormat ulama ni. Dia pernah hormat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke? Suka hati dia langgar je. Itulah cerita kelakar dia. Yang tu yang dia tak boleh jawab bila saya bagi tu kan. Dia suka campak-campakkan apa benda garut-garut kat kita. Dia kata apa semua rasul diutuskan dengan bahasa masing-masing. Saya kata itu sebelum Muhammad. Adapun Muhammad untuk sekalian alam. Betul zaman Nabi Muhammad sendiri, dia pergi dah hantar surat-surat ajak orang masuk Islam, Raja Parsi. Orang Parsi cakap bahasa Arab ke? Saya kata. Dia kata tak. Orang Rom? Tak. So Muhammad hantar surat tu, dia tak baca ayat ni. Dia terkebil lah. Saya kata kalau ayat tu kata wa ma arsalna min rasul illa bilisani qaumihi. Tak kami utuskan dahulu seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya masing-masing supaya dia jelas kepada mereka. Saya kata Muhammad ketika baginda hidup lagi tahun ke-7 Hijrah kan, baginda hantar surat ke Parsi, ke Rom, ke Mesir sebagainya kepada orang tak cakap bahasa Arab. Parsi cakap Arab ke? Tak. Rom? Tak. Muhammad buat apa tu? Saya orang kata Kahar untuk Melayu je. So tak kena jugalah. Sebab balik pada asal memang risalah Islam ni untuk semua. Dan dia kata Muhammad untuk orang dulu, Rasul Kahar untuk orang zaman sekarang. Saya kata sebab apa? Saya kata Quran untuk semua, untuk dulu dan sekarang. Dia kata mana pula? Quran tak dibaca, Muhammad tak baca Quran pada saya. Dia kata yang tu. Saya pun kata dalam surah Al-An'am, ni saya ingat dia pasal saya tekak dia. Al-An'am 19. Dia kata apa? Ayat 19 surah Al-An'am. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakan hai Muhammad, apakah perkara paling besar penyaksian? Saksi paling besar apa? Maksudnya kalau orang tu kata saksi, apa saksi paling besar? Maka jawab, qulillahu syahidun baini wa bainakum. Katakan Muhammad, Allah lah saksi antara aku dan kamu. Pasal autoriti paling besar penyaksian adalah Allah Ta'ala. Kita ada penyaksian ni, penyaksian manusia sebagainya. Tak kuat. Even video pun tak kuat. Zaman sekarang yang video boleh alter kan, tak kuat. Penyaksian paling besar adalah Allah Ta'ala. Katakan Muhammad, Allah saksi antara aku dan kamu. Dia kata apa, syahidun baini wa bainakum. Wa uhiya ilayya hadzal Quran. Dan diwahyu kepadaku Quran ini. Cakap pada orang Arab ni. Dan diwahyu padaku Quran ini. Li'undhirakum bi, supaya aku ingatkan kamu dengannya. Wa man balagh, dan siapa sampai padanya Al-Quran. Means that, ikut ayat ni. Saya kata, dia nak Quran kan, tak nak hadis kan. Ikut ayat ni, Muhammad disuruh oleh Allah untuk cakap pada orang Arab pada zaman Muhammad dahulu bahawa baginda diwahyukan Quran kepadanya untuk dia ingatkan orang Arab depan dia, dan siapa sampai padanya Al-Quran. So whoever Quran sampai padanya, pemberi peringatan dia adalah Muhammad lah.
Kebil lagi. Dia tak jawab lah. Tapi memang jumpa dia orang memang tak boleh pakai hadis. Quran je lah saya bagi. Dia lupa, dia ingat Quran ni saling contradict kan. Dia tak baca ayat lain. Dia baca ayat ni, tak baca ayat ni. Ni contoh je yang kena faham. Zaman kita sekarang ni orang sesat macam jenis. Ini antara contoh lah. Yang sesat liberal pun ada. Yang tafsir sendiri kan. Macam kita perlu menafsirkan Quran semula. Ini sewil juga. Rasul Kahar ni apa ajarannya? Apa? Dia mengaku dia Rasul. Dia apa yang disampaikan, tak apa yang dia dapat. Dibongok-bongokkan je. Baca Quran kemudian dia kata maksud lain. Bahkan aku pengikut-pengikut dia minum arak. Guna Quran. Guna Quran. Macam Qadiani lah guna Quran. Qadiani guna Quran. Qadiani, Ahmadiyah atau Qadiani dekat Kampung Nahoda tu. Pakai Quran. Sebab tu kena tukar enigma sebenarnya. Kalau ikut pada kes ajaran sesat ni, dia tak boleh dah pakai pakai istilah keluar agama sebagainya. Asal saja mereka pegang Quran dan tafsir sendiri, kita angkat. Sepatutnya. Sebab dia tak ada authority untuk kacau Quran yang turun daripada Muhammad. Dia tafsir sendiri lah, suka hati dia. Dia baca ayat ni masuk sekian. Saya ingat antara benda dia nak main-main tu, dia tersebut ayat potong tangan. Dia kata, ni potong tangan ni. Ini betul kepada Allah Ta'ala. Potong tangan. Potong tangan. Kenapa? Kan merosakkan. Saya kata habis tu jihad perang macam mana? Dia diam. Allah Ta'ala suruh berjihad, berperang di jalan Allah Ta'ala. Bunuh musuh. Halal haram. Saya kata, halal haram. Dia tunduk. Saya kata, jawab lah. Memang hari tu memang bagi gitu ketang je. Cakap pun tak ada lembut. Kalau tak lah, kita rasa tak ada lah. Saya cengking je. Bongok dia ni, geram. Itu 21 budak cakap tu. Yang seorang ni 25. Yang saya jumpa tu 28 lah. Yang keramat tu 28. Semua under 30. Bodoh kan. Tapi saya bimbang diorang ni pergi minum makanan dan berikan. Sebab tu orang jadi tu. So dari segi masalah fizikal, rasa macam okey je. Seorang tu kata, dia kata betul diorang makan makanan geng tu hidang. Tak air letak kan. Air cekam, kahar ke kan. Memang diorang letak air depan saya. Lepas tu kan tiap kali diorang tak boleh jawab saya bagi, dia minum air. Saya tak perasan, saya perasan. Tiap kali dia tak boleh jawab, dia minum air. Ya, Ustaz minum lah. Tak nak. Saya tak minum. Saya tak boleh, saya batuk. Kalau saya minum air putih ni, saya batuk balik. Kelakar kan lah. Tapi ni masalah autoriti Quran ni. Autoriti hadis ni kena faham. Sebab Quran dan hadis adalah beriringan. Sebab kita balik pada firman Allah Ta'ala sendiri, memang Allah Ta'ala turunkan Quran pada Muhammad untuk Muhammad jelaskan balik pada manusia. Lepas tu penjelasan Muhammad macam ayat 44 surah An-Nahl tu, tak boleh siapa-siapa reject. Sebab kalau dia reject Quran lah. If dia reject translation Muhammad berikan, pengertian Muhammad berikan, maka dia tolak Quran. Dia alasan dia tak dalam Quran, ada dalam hadis. Macam banyak benda lah nak tolak solat sebagainya kan. Kau ni macam Kasim Muhammad apa? Kasim Ahmad dia terpelajar sikit. Dia pensyarah universiti. Walaupun bongok tapi pensyarah universiti. Dia tak percaya hadis. Dia bukan pandai pun. Kasim Ahmad is actually dia cuma ambil apa orientalis barat tulis dia pakai. Jadi idea baru konon pada masyarakat Melayu. Sedangkan apa dia cakap tu sebenarnya benda ulang balik apa orang orientalis cakap. Bukan benda baru pun. Bila cek balik ada Goldziher cakap balik Rashad Khalifah cakap. Orang dia nukilkan je. Cuma kebetulan dia kan dia pandai bahasa Inggeris. Bahan-bahan tu bahasa Inggeris. Orang Melayu kita tak baca. So orang ingat idea baru. Bongok je, sama bongok tak. Tapi dia tak percaya hadis lah. Dia tak percaya hadis dan konon dia pegang Quran lah kononnya. Tapi dia dulu pernah pergi debat tahun 80-an tu. Pernah debat dengan Ustaz Hashim Ghani. Hashim Ghani yang Kuala Pilah punya Madrasah Ittibaq Sunnah tu kan. Diorang debat di Madrasah Al-Ulum Syar'iyah Bagan Datuk. Batu 20 Bagan Datuk. Kalah, menangis. Kasim Ahmad. Sekolah yang dia debat tu, saya sekolah situ. Saya ingat dulu ustaz saya kata, Kasim Ahmad ni tak tahu bahasa Arab. Saya macam, tang bila ustaz aku pergi berjumpa ke, dia kerja dengan Jabatan Agama Islam ke? Tak, rupanya debat dekat sekolah tu. Bila orang tanya soalan, awak buka reference mana? Translation English dia buka. Dia buka translation English. Bila translation English tadi, mana sampai pada maksud sebab teks Arab tu yang penting. Dia tak tahu pun. Macam juga Kahar ni. Jahil bahasa Arab. Tiba-tiba pengikut dia kata, dia ni je mutawif. Mutawif apa benda je? Saya kata, mutawif penipu sepah je saya kata. Bukan tahu agama pun. Tahu bahasa Arab apa saya kata. Bahasa Arab tak faham.
Dia bercakap tentang agama. Contoh jadi macam kumpulan tadi, cuma beza dia kasih Ahmad dia reference, tapi yang Kaha ni dia untuk common people lah. Geng-geng yang apa banggang yang bawah-bawahan ni kan, yang tak bergaji tinggi ikut dia. Senang tertipu. Tak, saya rasa ada sihir. Saya rasa ada sihir. Budak-budak tu jadi bodoh. Bodoh kau bodoh. Kan jelas-jelas depan mata pun dia tak nampak lagi tau. Cuma hari tu memanglah ketika depan saya dia tak jawab, dia angguk-angguk lah. Dah bos besar pun kalah. Pakcik sebelah tu kan. Mana dalam Quran ni? Mana dalam Quran ada syafaat? Ada apa? Ada dah masuk neraka keluar balik. Saya baca ayat surah apa? Surah Maryam. Kan tentang actually dalam tafsiran ayat tersebut tentang sirat. Allah Ta'ala akan masukkan, bawa kita semua ni. Allah kata, wa in minkum illa wariduha. Tak ada siapa yang kamu kecuali akan masuk neraka tu, lintas atas neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Dia adalah keputusan Tuhanmu yang telah pasti. Kemudian Allah kata summa nunajjil ladzina taqaw. Kerana kami akan selamatkan orang yang bertakwa. Pasal dia tak belajar hadis. Kan? Baca Quran bulat-bulat macam tu. Terkejatlah dia. Ada ayat rupanya dah masuk neraka keluar balik. Memang kita akan lintas, tapi ikut ayat tersebut adalah kita lintas di atas sirat. Tapi ikut pada teks ayat, awak tak nampak kalimah sirat kat situ. Bukan tafsir hadis baru, tafsir dengan tafsiran baru kita jumpa penjelasan Nabi. Maksud yang kita semua akan lintas neraka tu. Kalau Quran tu cakap apa je Ustaz? Macam mana? Yang Quran tu tak cakap pasal Dia sebut kamu akan masuk neraka tu, lintas neraka. lintas. Illa warid akan datang kepadanya. Kemudian Allah Ta'ala selamatkan. Dia masa dia nak ayat. Mana ayat kata dah masuk neraka keluar balik? Mana boleh dia cakap itu? Padahal dia orang buat benda amalan tak ada pun, semua ikut Islam. Minum arak, makan babi. Serius. Yang ni yang ikut pada apa keluarga yang minta tolong tu bagi tahu saya. Minum arak. Raya sambut, puasa tak mau. Hari raya dia pakai baju. Nama hari raya. Kan? Puasa tidak. Syaitan ni. Geram ke? Dah hilang langsung mak kelas. Okey. Wait. Okey, B. Pertama tadi kita kata ada dengar separuh tak dengar. Okey, B sampai pada dihukum atau hadis. Akan tetapi dalam diri yang mendengar ni, okey, ada perasaan tentang perawi hadis tadi. Dia tak perasa, dia tak rasa sanksi. Macam perbuatan Umar pada kisah Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais, dia kata lepas daripada dia kena cerai kali ketiga. Kan kita bincang tu kan? Iddah perempuan yang kena cerai kali ketiga. Dia dapat nafkah ke tak dapat? Dapat nafkah tempat tinggal dan sebagainya. Sebab dia kena cerai kali ketiga. Lepas tu bila wakil keluarga datang pada dia, kan? Datang pada dia, datang pada dia wakil keluarga tu, dia buat something lah, cakap pada ipar ke siapa. Jadi orang tu kata kami takkan bagi apa benda pada kau. Dia ngadu kat Nabi. So, suami dia ceraikan dia dalam perjalanan. Suami tak dekat depan dia, ceraikan dia jarak jauh. Ya remote. Zaman dulu kan ada cerai remote juga pakai surat. Jadi bila dah cerai, family dia datang lah nak bagi lagi bekalan makanan sebagainya. Suami tu kata dalam edah kan. Tiba-tiba dia macam cakap pada provoke, kawan tu marah tak nak bagi. So dia mengadu pada Nabi. Nabi kata tiada untuk engkau satu benda pun. Nabi kata pada dia tak ada untuk engkau satu benda pun. Tapi Umar punya keputusan tak. Umar kata untuk wanita kena cerai kali ketiga pun masih ada dapat tempat tinggal, dapat nafkah dan sebagainya. Oleh keluarga, oleh suami tadi. Jadi Umar ketika ni dia sanksi walaupun sebenarnya kisah tu betul. Kisah tu betul berlaku. Pasal Umar kata kami tak akan tinggalkan sunnah Nabi ikut pada apa dia berdasar pada apa dia faham lah. Kerana kata-kata seorang wanita, kami tak tahu sama dia ingat atau lupa. Sedangkan kisah tu ada saksi sahabat-sahabat yang lain. So khilaf tu berlaku sebab di sisi Umar dia tak berapa yakin khabar yang datang daripada wanita berkenaan. Itu je. Dari segi masalah ni. Wallahu alam, kita kata dari situ itu menyebabkan khilaf. Bukan masalah dia dengar hadis tapi tak dapat hukum. Okay. Ketiga, melihat sebahagian sahabat Rasulullah SAW satu perbuatan baginda buat satu perbuatan. Lalu membawa sebahagian para sahabat perbuatan Nabi itu sebagai ibadat.
Tapi sebahagian lain pula dengar sabda perbuatan Nabi tu, diorang kata Nabi buat penggunaan bertepatan. Just untuk sekian, bukan kerana ibadat. Atau kerana sebab yang dia kata yang telah tiada dah. Maka tak dituntut umat dia untuk buat. Seperti apa berlari-lari anak ketika bertawaf. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kan 3 round pertama kena lari-lari anak. Untuk lelaki je, perempuan tak payah. Kalau buat macam tu, lelaki bini jenuh agak. Cuma zaman Nabi dulu, ketika tawaf lelaki dan perempuan tak bersama. Sebab perempuan biasa tawaf malam, lelaki tawaf siang. Sebab pada zaman Nabi dulu kan, pernah tu peringkat dulu, orang yang tawaf tu, kalau tak dapat pakaian daripada penduduk Mekah, kan diorang kena bogil. So jadi memang perempuan akan tawaf malam, lelaki tawaf siang. So sebahagian perkara tu masih berjalan. Cuma lepas Nabi datang, Nabi batalkan tajuk tu, semua pakai ihram sendiri. Cuma tawaf tadi macam ada berasingan lah. So golongan lelaki ketika bertawaf, dia akan berlari-lari anak 3 round pertama. 3 round pertama, buka bahu sebelah kanan, tutup sebelah kiri, dan berlari-lari anak sebanyak 3 kali. Jadi Ibnu Abbas kata berlari-lari anak tu, dia kata apa? Rasulullah SAW buat kerana sebab, iaitu kata-kata orang musyrik terhadap orang Islam. Okay? Bahawa orang musyrik kata telah melemahkan mereka demam Yathrib. Orang Islam dah lembek. Sebab Yathrib tu, demam Madinah tu lemahkan mereka. Okey. Dan pergi dah, hilang apa benda dah. Jadi Ibn Abbas kata telah pergilah hukum ini dengan perginya sebab dia, dan bukan sunnah. Sedangkan orang lain kata ia adalah sunnah. Okay. Sebab apa tahu? Sebab ketika Nabi bertawaf, ketika Hajjatul Wada', Nabi naik unta, tak berlari dah. Kalau ikut ni, sokonglah kepada pendapat Ibn Abbas. Tapi buka bahu masih buka pasal Umar bin Khattab pernah sebut, Nabi SAW masih buka bahu walaupun ketika mana Islam dah menang pun Nabi masih buka. 3 round pertama, ketika tawaf 3 tawaf tu, lelaki buka bahu sebelah kanan. Sampai habis tawaf baru tutup. Habis tawaf baru tutup. Pergi sa'i tak tutup bahu lah. Ketika tawaf tu, bahu kanan buka. So Umar bin Khattab dia pun faham macam Ibn Abbas. Cuma yang bahu tu, dia lihat Nabi masih buka walaupun lepas daripada Islam kuat. Dah tak ada musyrik dah. Di Mekah, lepas Fathul Makkah, mana ada musyrik? So time Nabi tunaikan Hajjatul Wada', mana ada musyrik dah. So Nabi masih lagi buka. So Umar kata syariat macam bacaan solat lah. Ketika siang baca perlahan, malam baca kuat. Asalnya kerana gangguan orang musyrik. Tapi lepas dah aman pun, Nabi buat benda yang sama. So dia kekal sebagai syariat, bukan lagi kerana sebab. Yang tukar pula okey. Baik. Jadi okey, orang lain kata sunnah. Di antara itu perbuatan ngutip batu ketika haji, itu turun di Abtah. Dia kata taslib, sebelum masuk Mekah, duduk dulu satu tempat, kemudian berkemah, kemudian baru masuk. Dia kata berkata Ibn Qayyim, bercarahan para salafus salih mengenai tahsib, iaitu adakah dia sunnah ataupun tidak. Sekumpulan di kalangan para mereka mengatakan ia adalah sunnah haji. Tapi dia kata dalam Sahihain, dalam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW dahulu ketika nak keluar daripada Mina, baginda kata kita turun besok insya-Allah, suruh masuk Mekah balik. Kalau lepas selesai hari tasyrik tu nak masuk ke Mekah, Nabi ada kemah sekejap kat satu tempat. Dia kata Nabi kata kita akan singgah esok insya-Allah di Khif, kawasan ni Bani Kinanah, di mana mereka dahulu saling bersumpah untuk kekufuran. So Nabi datang situ untuk ganti balik apa mereka buat dahulu untuk kekufuran, ganti balik dengan perbuatan untuk mengisytiharkan tauhid. Okey, jadi Quraisy dahulu dan Bani Kinanah dulu saling bersumpah lah ke atas Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib bahawa mereka takkan bernikah dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, dan tak ada di antara mereka sesuatu benda sehingga mereka serahkan Rasulullah. Diorang bersumpah macam tu. Tapi Nabi datang balik tempat yang sama, tapi Nabi untuk batalkan syiar kufur tadi. Pasal syiar tu adalah pemusuhan kepada Allah dan Rasulnya. Dan inilah ada jadi Nabi SAW buat macam tu ketika haji tu untuk dirikan syiar tauhid. Di tempat mana orang kafir dahulu buat syiar untuk kekufuran dan kesyirikan. Lalu baginda suruh bina masjid dia kata, dan perintahkan untuk dibina masjid Taif di tempat Lata dan Uzza. Macam Nabi suruh buatlah tempat Lata Uzza dulu diletak, robohkan, letak masjid di situ.
ganti balik. Itu contoh macam tempat tu kosong macam tu. Dan dulu Nabi SAW dahulu turun singgah di sana. Okey, cuma dia kata macam kisah ni, dia kata Ibnu Umar dahulu kata Nabi solat Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak di kawasan berkenaan. Okey, tapi macam yang lain macam Ibnu Abbas, Aisyah kata ia bukan sunnah. Kebetulan Nabi singgah di situ. Dia tempat Nabi singgah untuk mudah untuk keluar. Nanti bila singgah situ, siapa nak keluar balik dah mudah. Bukannya tempat tu singgah kerana sunnah, dia kata. So khilaf dekat sini berlaku sebab kefahaman lah. Kefahaman tentang dalil tersebut, adakah ia Nabi buat kerana nak suruh jadi ibadat atau Nabi buat kerana sebagai kebiasaan saja. Benda macam ni pun jadi khilaf. Berlaku walaupun diorang sampai hadis, tapi diorang masih bercanggah sebab ini. Okey. Baik, wallahu a'lam. Berhenti sini 946. Yang lambat kan? Okey. Kacau. Yep. Jadi Ustaz kata yang cara bacaan Abi Musa Asy'ari tu dengan Ka'ab bin Malik itu, bacaan dia tu ikut qiraat lah. Tadi qiraat, okey. Dia fahamkan qiraat apa? Qiraat ni adalah cara Nabi baca Quran ketika Nabi terima Quran daripada Jibril, bahasa Quraisy. Tapi ketika Nabi bacakan Quran kepada kabilah yang datang, Nabi akan baca ikut bahasa dia orang. Lepas tu kadang-kadang kita dengar tabuk jadi tabut jadi tabuk. Ataupun Malik Yawmiddin panjang pendek tu kan, sirata dengan zirata kan. Itu berdasar kepada kabilah yang jumpa. Tapi benda ni, masalah qiraat ni tadi diselesaikan zaman Uthman. Bila mana dia suruh orang ramai hanya baca ikut Quraisy. Dan bacaan kita sekarang ni yang kita ikut Hafs daripada Asim ni, walaupun banyak kan 7, kenapa kita pilih yang ni? Sebab pilih bacaannya ni, Hafs dan Asim ni diambil daripada Abu Abdurrahman As-Salmi. Abu Abdurrahman As-Salmi diambil daripada Zaid bin Thabit dan juga Ali. So bacaan ni adalah bacaan Quraisy. Kuat hujah, ini bacaan Quraisy. Sebab tu kenapa yang ini yang tersebar bacaan sekarang. Even though bacaan Ibnu Kathir ke apa sebagainya ada. Ini cara baca itu bukan taranum juga. Abu Musa Asy'ari ni suara dia sedap. Bukan berdasarkan qiraat yang Bukan. Pasal dia memang suara dia sedap. So kalau sebut tadi macam Abu Musa Asy'ari kaitan dengan taranum, orang taranum baca kisah ni, tapi kita kata apa cara bacaan ni, dia tak dapat. Tak ada sebarang riwayat. Sebab dia suara dia sedap. Yang teman kita sekarang dulu saat Ghamidi orang dengar seronok, Hani Rifai, kemudian Mishair Rashid Al-Afasi kan, ahli Jami, dia ikut cara suara orang tersebut. sama dengan Ubay bin Ka'ab tu lah. Ubay bin Ka'ab Sama lah suara tu yang sedap tu. suara yang sedap. Suara yang sedap. Ada pun macam-macam kita kata sebab para sahabat tadi, saya kata ramai para sahabat, tapi Nabi nak dengar bacaan daripada Musa Al-Asy'ari. Ramai guru Quran, Ubay guru Quran, Zaid bin Thabit guru Quran, Ibn Mas'ud guru Quran, tapi Nabi nak dengar daripada Musa Al-Asy'ari. Punca sebab apa? Bacaan suara dia sedap. Bukan sebab kerana masalah taranum. Taranum tak wujud bahkan tak termasuk daripada ilmu Al-Quran. Kalau orang kata hujah, kata sekian share sekian, saya kata pada dia orang, tunjukkan dari kitab ilmu Al-Quran mana dia duduknya taranum. Tunjuklah. Sampai mati tak jumpa. Semua kitab kuno Quran tak ada satu pun yang menukilkan maqamat sautiyah, mana dia tinggi suara, perahan suara, dengung panjang, dengung pendek berdasar kisah yang dibaca. Itu sebenarnya bukan yang dituntut. Yang tuntut adalah baca Quran dengan tartil, dengan pelan-pelan, bukan laju. Yang kita faham makna dia sekali. Itu yang diajarkan, bukan maksud dia kena baca macam musabaqah Al-Quran. Okey, baik. Satu lagi Ustaz. Tadi yang Ustaz kata zakat for non-Muslim tu, yang isu bahas kan? Apakah ada dalil kata tak boleh diberikan ataupun ijma' ke atau? Pasal pertama sekali zakat ni, kalau kita lihat dalam hadis Nabi ketika Nabi hantar Muaz bin Jabal suruh ajar Islam pada orang-orang di Yaman. Dia suruh start dengan apa? Suruh diorang masuk Islam dulu. So syahadah. Kalau mereka syahadah, terima, ajar mereka solat. Kalau mereka terima solat, lepas solat, maka bagi tahu kepada mereka, Allah Ta'ala suruh ambil hasil apa harta mereka daripada orang kaya bagi orang miskin mereka.
Jadi ini tertib dia melalui proses tadi. Start dengan syahadah dulu. Kemudian baru solat, kemudian baru zakat. Selepas orang Islam lah, kalau tak terima solat, macam mana nak bagi zakat ke orang? Dia tertib dia macam tu. Berdasarkan dalil tu lah. Ya. Dan bahkan bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah At-Taubah ayat 60 tentang tajuk agihan zakat tu kan. Nah, benda tu pun kembali kepada Muslim, bukan pada orang kafir. Tak terima tajuk tu. Balik pada asal, kenapa nak kongsi? Awak tak beriman, aku minukum waliyadin lah. Kan, pada kes ini, duit nak. Kes ajak beriman, tak mau. Mana boleh macam tu? Sebab tu kenapa kita ikut agihan. Kalau dia kata, para ulama kata, kalau berlebihan saja mungkin. Tapi kalau dia kata pada asas pertama, agihan kepada Muslim dahululah. Orang Islam dulu. Cuma kalau dari segi sudut ini kan, saya secara peribadi, maksud dia, saya kata agihan zakat ni, tak ada beri macam kes jalan raya, sekolah sebagainya. Sebab tu cukai pendapatan tu jalan lagi juga. Awak punya pembinaan negara tadi kat situ. Sebab memang zakat tak boleh bagi pada pembinaan jalan raya. Tak boleh bina bangunan, tak boleh beli kereta Volvo. Tahu kan? Ini dulu punya kisah. Okey. Zakat beli kereta Volvo. Bagi parking boleh Ustaz? Jabatan parking. Tak, dia kena bagi orang. Tak, dia collect zakat. Dia boleh collect tapi kena bagi pada orang. Kalau dia bagi pergi bina beli mesin jahit tak boleh. Dia boleh kasih orang. Dia kena bagi kat orang tu. Fisabilillah tu boleh lah. Fisabilillah ni, ialah kita kata macam kes apa? Fisabilillah tu kenalah orang tu yang kita bagi tu memang kerana Allah Ta'ala. Kalau dia nak untung tak boleh lah. Bahkan kalau orang belajar agama, contohnya kan, belajar agama macam fisabilillah. Tapi kalau dia kata dia niat bukan untuk belajar tadi, bukan untuk kerana Allah Ta'ala, untuk membaiki ekonomi, tak boleh. Kami di Yaman tu, syekh kami sebut, dia kata duit zakat ni untuk fisabilillah kan. Wa fisabilillah wa bin sabil kan. Hanya halal kalau kamu memang belajar kerana Allah Ta'ala. Kalau kamu belajar kerana nak ekonomi, nak sijil, tak halal makan zakat tu. Kalau nak bina institusi mengajar, Tak boleh. tak boleh juga. Tak boleh. Dia kena bagi orang. Dia mesti person. Dia kena orang. Pasal dia sebut person. Dalam ayat ayat yang 60 surah Taubah tu person. It's not as institution. Nak duit lain tu buat dana. Itu kita kumpul dana. Kita nak buat benda, bangunan apa, kumpul dana. Minta orang infak kan. Macam Nabi nak pergi jihad perang kan. Tak pakai duit zakat. Kumpulkan lain. Kalau anda kata macam kita datang, ada kabilah yang datang, dengan keadaan miskin, apa-apa kedana sebagainya, datang minta tolong. Nabi para sahabat kumpul harta kat situ. Yang hadis man sanna sunnatan hasanatan tu kan. Kan orang daripada mudhar, datang dalam keadaan cupang camping, baju tak cukup kan. Apa miskin dan sebagainya kan, sampai Nabi menangis. Jadi ketika tu Nabi tak keluar duit zakat. Nabi suruh para sahabat kumpulkan harta. So kita ada alternatif daripada masalah zakat dan duit. Zakat ni untuk kumpulan yang Allah sebutkan tadi. Adapun masalah agihan yang lain ni kita boleh kumpul lain lah. Nak beli kereta ke untuk wakaf ni ke sekian, buka lah. Tak ada hal. Jangan samakan zakat tadi sebab zakat tu person. Zakat tu adalah person. Asal zakat tu adalah orang. Bukannya badan. Bukannya tanah, bukan sekian. Sebab bila kita tak berkat situ, dan benda tak sampai pada miskin. Kita bina bangunan. Orang miskin makan apa? Makan bangunan. Kalau dia jilat bangunan tu kenyang, okey lah. Dia bangunan tu jilat kan. Alhamdulillah. Nak makan ke? Jilat dah bangunan tadi, kenyang perut. Mana bangunan zakat? Mana boleh? Dia zakat tak ada pakai di situ. Kalau pada orang pun, kalau orang tu fisabilillah, tak semesti dia orang susah. Tak susah. Tak semesti. Tak susah. Kalau nak belajar. Bahkan antara ya. Dengan syarat tadi lah, dia belajar kerana Allah Ta'ala lah. Kalau dia tak pakai belajar kerana Allah Ta'ala, then dia haram makan. Dia tak boleh ambil. So macam negara kita saat dia ada pusat-pusat zakat kan, bangunan yang dia orang tu bukan duit daripada Tak, dia orang buat. Saya kata tak boleh. pakai duit tu. Dia orang buat. Macam Baitul Mal. Saya kata tak boleh. Saya kata tak boleh. Ulama Syafi'i kata tak boleh. Imam Syafi'i pun kata tak boleh. Dia kena habiskan. Kena habiskan. Tak boleh invest. Dia zaman Umar dahulu timbul Baitul Mal sebab harta tu banyak sangat melimpah. Pasal Parsi jatuh, Rom jatuh, kekayaan tu sampai banyak gila, tak tahu nak buat apa. Dah bagi-bagi pun masih ada lagi. Ketika itulah terbinanya Baitul Mal. Sebab simpanan harta zakat. Zaman Umar. Sebelum zaman dia tak ada Baitul Mal. Nabi sendiri habis. Masuk habis, orang bagi habis keluar. Orang depan ambil lagi. Ya. Itu pasal benda tu akan datang balik. Okey? Baik. Wallahu a'lam.